perkara itu pula. Lima perkara pula. Weh gapo pula? Yakni seperti asa bagi tarik ilmu tasawuf. Gitu pula. Dan asa lima perkara itu pula. Apa pula? Yakni seperti asa jalani bagi ilmu tasawuf yang lima. Tak gitu? Tu mana pula? Apa mana pulaknya? Nah. Dan pulak saat itu ialah gapo dia? Pulak saat ni yakni seperti asal bagi ilmu tasawuf yang lima saat itu. Asal bagi pokok ilmu tasawuf yang lima. Pertama, takut ke Allah zahir dan batin. Yang keduanya, reda dengan apa yang Allah Ta'ala beri ke dia. Yang ketiga, dia turutkan syariat Nabi Muhammad. Itu dia panggil asal dan pokok bagi ilmu tasawuf. Tiada yang lain. Pertama, seperti dengan asal yang lima tu juga weh. Tinggi hati. Tinggi hemohnya. Baca hemoh. Tinggi hemohnya, hemoh bagi seorang. Ya tinggi hemoh dia. Kuat hemoh dia. Kuat semangat. Tu orang panggil hemoh. Hemoh duduk dalam. Apabila seorang tu hemoh kuat, dia boleh buat belakang. Sebab tu perpataan daripada syair kata, himmatur rijal taqta'ul jibal. Hemoh bagi orang lelaki yang dapat memotongkan bukit ataupun mengeratkan akan bukit. Itu makna tinggikan hemohnya. Makna kata dia tinggi hemoh dia. Dalam keadaan ibadat, dalam mengaji, dalam belajar, dalam zikir, dia tinggi hemoh. Di dalam keadaan ia ibadat dan persembahan pada Allah Ta'ala. Dan iaitu tinggi hemoh ni. Gapo dia tinggi hemoh? Membeli farihal yang mulia. Dia membeli. Dia menghiasi. Dia mengambil, itu mana membeli. Makna dia mengambil dan dia memperhiasi firihal, yakni keadaan. Ataupun kalakuan yang mulia. Ia ambil, ia membeli, ia mengambil, ia menghiasi. Kalakuan yang mulia, kalakuan yang terbaik. Ia ambil tu ya. Ambilkan hiasilah diri dia daripada sifat-sifat yang terbaik. Seperti zahid, ataupun qanaah, ataupun sabar. Yang ambil sifat-sifat kalakuan yang terbaik, maka dia masuk dan menghiasi dalam diri dia. Dan membuangkan farihal, yakni keadaan kalakuan. Gitu. Dan membuang, yakni mencapak, mentau, dan buat farihal, yakni kalakuan yang hino. Ayo sifat-sifat yang hino, kalakuan yang hino. Daripada hubbud dunia, kita ngaji dah kasih ke dunia. Dan tomok, dah hasad, deki dan ujud tu, ya tu baik. Ni orang panggil asal seperti asal yang lima. Daripada pokok bagi ilmu tasawuf juga. Daripada masalah asal jalan ni bagi ilmu tasawuf. Ya buatkan perihal dan kalakuan yang tak molek, yang hino, yang keji. Dan makna membeli itu. Membeli, menghiasi kalakuan yang terbaik saat itu. Apa dia weh? Dan makna membeli itu. Apa makna membeli itu? Iaitu makna membeli perihal kalakuan yang mulia ni. Membeli akhirah. Yakni mengambil akhirat. Orang panggil mengambil akhirat. Ataupun mendului akhirat di atas dunia. Wah itu. Membeli akhirat, yakni mendului akhirat di atas dunia. Makna, ambil akhirat dulu, lepas tu dunia tu ambil sekadar-sekadar, orang panggil cukup. Ambil sekadar-sekadar memadai. Gitu. Membeli akhirat, yakni mendului akhirat di atas dunia tu. Makna bagi membeli. Dan taqarrub, baca ulat. Taqarrubun. Dan taqarrub, lepas pada ia mendului akhirat di atas dunia, mengambil akhirat lebih daripada dunia, besar akhirat lebih pada dunia, lagi pula mementing akhirat lebih pada dunia, labah pada tu lepas gawa dia. Dan taqarrub, yakni mendampingkan diri, merapatkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Yang mendamping diri, merapat diri kepada Allah. Lepas pada yang akhirat, mana kita tahu ni orang duk bai. Jadi semaya tu. Walaupun dia ada kerja, walaupun dia buka kedai, duk jual mah, jual barang rocek dah. Tapi dia mau bai, dia tinggal. Tunggu setahun, aku nak pergi semaya setahun. Makna yang membeli akhirat lebih pada dunia. Mendului akhirat lebih daripada dunia. Mendului akhirat di atas dunia, itu makna membeli akhirat dah. Serta dia tu taqarrub dan merapik diri kepada Allah Ta'ala. Dan membuangkan dunia. Rapik makna mendulu akhirat, ya beli akhirat.
dan dia mendului akhirat di atas dunia. Lepas tu serta dia merapitkan diri mendamping daripada Allah. Lepas pada tu dan membuangkan dunia dunia lah hati. Atau anda membuang dunia yakni di dalam hatinya. Nah, hati dunia. Walaupun dunia ada tepi dia kereta baru, ada tepi dia perniaga, ada tepi dia kelek, tapi dunia saat ni dia buat tubik daripada hati dia. Bahkan ni ada dalam hati dia Allah, Allah, Allah. Gitu. Seperti mukasyafah dan karamah dan barang sebagainya. Walaupun dunia tu ada depan terbuka dunia. Dunia bagi nampak weh. Bagi nampak dah kan? Mana? Kereta baru bagi nampak. Kebun banyak, kebun dia. Oh, dia mau kata dia tu boleh juta, 2 juta setahun. Nampak tak? Mukasyafah, terbuka, terterang, ternyata di hadapan dia. Walaupun dia nampak ternyata dunia itu, dia tinggal, dia buat. Ni payah ni. Golek cara kita, dia buat barang nampak dunia, nampak kebun dia, nampak masalah menega besar, boleh duit geruk-geruk. Nampak ni? Sebab ni mukasyafah. Hak ni terbuka, ternyata, terterang di hadapan mata dia. Sebab tu ya payah kita nak buat benda tu. Sebab bagi nampak Akhirat bayar Jumaat 27. Boleh tengok tunggang rak depan. Boleh tengok nyata rak depan. Kata semaya Jumaat, Allah Ta'ala bagi syurga. Nampak rak mukasyafah rak? Tak ternyata, tak terterang. Sebab tu kita buat gitu-gitu. Sebab kita tak nampak bagai tu. Adapun dunia, hak yang kita zuhir-zuhir, yang nyata depan mata kita, yang boleh kelih orang panggil nyata-nyata terang-terang depan kita buat tu baik juga daripada hati kita. Dan karamah. Gapo karamah? Kemuliaan dunia. Tu mana karamah? Kemuliaan dunia kita buat tu baik daripada hati kita. Dan barang sebagainya sebagai pada mukasyafah kita nampak dan kemuliaan dunia. Dia mata ada duit banyak sedap nak beli tu beli ni boleh, nak jalan hang pun tak apa, nak kita school pun boleh, nak kita sentram pun tak ada apa. Sebab duit banyak. Hak dia mau duit tak ada kan gulung jari. Sebab tu tak sedap. Sebab tu kita usah boleh duit banyak poriti ni. Ya mukasyafah, ya berdepan kita, ya nampak, ya zuhir, ya nyata-nyata terang depan kita. Hal ni bahaya kita nak buat. Bagi akhirat bagi tak nampak. Maya 27 tak nampak. Lepas tu mengaji kata akhirat duit meskut belanja. Boleh 700 kok siapa 700. Bagi tak nampak. Bagi tak boleh kelih. Sebab tu payah kita nak buatkan benda-benda mukasyafah. Tapi makna kata dalam tasawuf ni, makna katanya kita saat ni tu belikan dunia belikan akhirat lebih di atas dunia, mendului akhirat di atas dunia, serta kita taqarrub mendamping merapat daripada Allah. Patut kita buat semua benda-benda dunia kita duk nampak ni kemuliaan dia. Orang ada duit banyak orang mulia, orang hormat kan. Orang duit tak ada pihak nak bercara dulu kita desak, tak ada pihak ngaku orang. Bila kita kaya orang tu mengaku orang, orang ni mengaku orang kan. Sanusi duk molek Sanusi adab. Dan yang kedua, tengok yang kedua. Gawak. Dan kedua, luluh azamnya. Luluh masalah azam dia. Azam dia. Ketetapan hati. Ya luluh. Dia wijaya. Wiluluh. Wihasikan azamnya. Yakni ketetapan hatinya. Dan keteguh hati dia wilepah ataupun dia wiluluh. Dia saat itu orang panggil wihasi. Azam masalah luluh azam. Atas seterunya. Seteru seorang. Mana azal will lepas di atas seteru. Seterunya yang dua perkara yang terlebih sangat kuatnya. Kuat dua seteru. Makna ya azal penuh-penuh. Dia meluluh azal dia. Lah mana aku nak benih juga di atas dua seteru ni. Lah mana aku nak luluh juga di atas dua seteru. Mana dua seteru. Tengok. Dan iaitu dua seteru yang amat kuat ni. Yang amat sakit ni. Siapa dia weh? Syaitan. Yang pertama syaitan dikatakan seteru yang amat sakit, yang amat kuat. Dan hawa nafsu. Dia tu azal yang teguh, yang tetap. Lah mana dia nak membenih juga di atas syaitan. Nawi syaitan tu kalah ke dia, dan hawa nafsu tu pun kalah ke dia. Ya azal penuh-penuh lagu tu. Dan ketiga meliharakan ia seorang barang yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala dan barang yang ditegahkannya kan seorang oleh Allah. Dia jaga, dia pelihara mana barat dia suruh, maka dia buatlah, dia junjungkanlah, dia memperlakukanlah. Bagaimana hak Tuhan larang, dia tinggalkanlah.
Dan keempat daripada seperti adat-adat ataupun usul asal bagi tasal lagi. Keempat takzim ia, yakni membesar ia seorang, atau nak takzim ia, yakni membesar ia seorang akan nikmat Allah, akan pemberi Allah kepadanya, nikmat Allah kepadanya, kepada seorang dia berasa besar. Nikmat Allah ya Allah Taala bagi kepadanya. Tengok solat. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke dia, maka dia berasa besar. Dia berasa lebih. Dia berasa agung. Tengok seorang Arab yang sedega. Hak kita biasa cerita banyak kali dah. Dia ada duit nah, umur dia berpuluh-puluh lapis. Maka dia waktu itu punya masuk katuk. Masuk katuk. Dia taruh emas belakang dalam puluh-puluh lapis tu. Dalam berpuluh-puluh lapis tu ada kakak emas belakang. Emas perak. Pulak gotu goni bagai daripada mata luk-luk macam-macam lah. Satu hari buka bilik ya katuk. Buka bilik katuk takut orang turut ni. Tapi satu hari dia patah nak koci dalam bilik. Patah nak koci dalam bilik nak tubik tak boleh. Sebab itu tepung dengan besi pun ni patah nak koci. Patah nak koci tubik tak boleh. Dekat-dekat dia nak mati. Dia tulis gua ana. Ya ta siapa-siapa dia yang mendatang kepada aku satu gelas daripada air, aku akan bagi semua harta-hartaku yang ada di dalam kedong ni, di dalam rumah ni, dalam binak ni. Ni nak oyak kata nikmat Allah Ta'ala kita kena merasa besar. Walaupun ais titik kita tak boleh buat. Air 2 titik kita tak boleh buat. Padi suti kita tak boleh buat. Kita kena merasa besar. Kita boleh buat tak? Tak boleh buat. Ni kalau makan nasi kayak keting ni. Yak beraing ni. Kadang-kadang makan nasi sekerat tak habis. Waktu buku ramai saifi koyak dia mentah kita makan daning. Lah apa muai. Ni orang panggil kita tak ada berasa harga. Nikmat Allah kita rasa tak besar. Sebab tu Tuhan duk tarik rezeki sikit-sikit. Sebab apa? Sebab dia buat ringi-ringi, buat lengoh-lengoh dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Cuba kita nasi suti duk pinggir, kita colek mik, kita jilat tangan. Walaupun dia menampak pelahat, tapi kita meregakan nikmat Tuhan. Tuhan akan bagi banyak lebih pada tu lagi. Sebab makan nasi nak jauh habis budak ni. Jangan duk tinggal di pinggir. Sebab nasi teriak tu nah, kita tinggal duk keting keluar pinggir. Kadang-kadang ada lekat rata nasi tu teriak. Nasi supah tak kita. Sebab itu kata, apabila makan nasi tak habis, nasi tu supah tak kita. Nanti celaka ni, makan nikmat Tuhan tak habis. Buat mai-mai, tak ada boleh buat ni. Ya Allah, minta lah mu jadi bala kepada Tuhan makan ku ni. Ni. Sebab tu nasi makan ni, jangan duk keting. Makan we habis. Lepas tu nasi tu kalau kita makan saat ni tu, kalau anak kita makan tak habis, kita boleh molek. Lepas tu kalau nak we kat ayah, kita boleh pun Allah molek. Jangan duk lepar gitu. Lepas itu lepas rezeki dah. Kena jaga molek. Buat ni nak rezeki hak Tuhan tak tarik, kita nak makan molek. Sudah makan, kalau tak habis ada lekat kat tu kat ni, kita boleh purung, boleh bekas. Dia Allah kucing ke Allah, jangan duk lepar. Lepar Tuhan marah. Rezeki tu yang menyupah pada kita. Tu kena jaga tu, sebab tu kita tengok orang ni kerja banyak, duit banyak tapi duit tak lekat. Ada setengah tu kerja boleh juta-juta bulan. Ia kata duit kawan tak lekat, dia kata. Duit masuk banyak beratus-ratus ribu lah sebulan, berjuta-juta. Tapi tak lekat, habis semua. Jadi nak kerak tak ada. Nak jadi tulis taruh tak boleh. Sebab apa? Ya ada pucuk tu, dah cik weh. Makan mu jaga tak? Semaya mu jaga ke tak? Cara mu amalat mu jaga tak? Lepas tu duit mu beri bertai kat orang hari gapo. Mu bayar hutang hari gapo. Ni nak ingat lah kau ni. Ni cara mu amalat, cara hidup pai kita kalau nak lekat duit. Cara makan tu so kita kena jaga. Lepas tu cara duduk kita pun kena jaga. Kecek dengan orang tak boleh bohong. Lepas tu hutang jangan nak bayar hari Jumaat. Jangan bayar hari Jumaat. Kalau bayar Jumaat, duit mu tak lekat. Tu untuk orang panggil kehidupan atau kehidupan. Nabi kata dalam satu hadis, at-tadbir nisful ma'isyah. Menyusun, mempelatu dalam kehidup tu setengah daripada hidup dah. Makna kita hidup kita cara makan ramai-ramai dengan anak kita doa lu nak makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hajar anak-anak ataupun anak kita tangis. Panggil ramai-ramai. Bukan mu makan seorang, aku makan suku. Tak berkat aku tu. Panggil ramai makan sekali. Walaupun kita tertelau suti, ataupun kita tersayus makuk. Tapi berdoa. Allahumma barik lana fima razaq. InsyaAllah rezeki itu berkat. Tuhan kau tambah. Tu kena besar nikmat Tuhan weh. Dan kelima, membesarkan nikmat akan nikmat Allah kepadanya pada seorang membesar apa? Dengan syukur, yakni dengan terima kasih kepada Allah. Dan kelima, membaiki ia seorang, dia kena membaiki, kena membaikkan. Tu ada membaiki ia seorang, membaiki ataupun membaik
akan ibadat kepada Allah dengan sekadar nikmat Allah Ta'ala kepadanya. Maknanya kena baik. Di dalam ibadat dia kena baik, kena wicomel. Jangan duk gaduh lah semaya budak ni. Maya we molek. Baca Fatihah wisuk. Jangan duk maya. Lepas tu maya duk main kerah-kerah tangi. Batas maya tu tahu tak? Ni duk maya Pak Allah. Perah. Gerak anggota ni satu anggota yang kecil. Sekali gerak tak ada apa. Dua kali gerak tak apa lagi. Kalau tiga kali gerak, batal. Anggota kecil ni kita tahu. Kalau kau dah garu ni, dia tak ada apa ni. Nah, tak ada apa. 100 kali tak ada apa. Anggota kecil 3 kali, 4 kali, 5 kali tak ada apa. Tapi hak ni anggota besar ni. Ni, ibu jari ni. Kalau mungkin buat itu sekali tenyeh tak apa lagi. 2 kali tak apa. 3 kali turut-turut. Batal lah semaya. Orang lain ni maya tak tahu apa kadang-kadang. Maya saat ni tu orang panggil buat ikut urat, ikut dia. Sebab tu Tuhan tak terima. Dia tak tahu dalam keadaan dia buat tu batal semaya. Lepas tu dia buat perah gitu 2 kali. Masuk dengan anggota besar. Perah. Tak batal semaya. Perhati molek, perhati. Kadang-kadang kita buat kita tak tahu. Patut amalan kita tu semaya lah. Syukur semaya lah. Sujud, rokok, Tuhan tak ada berhenti-berhenti. Tapi Tuhan tak terima. Buat banyak cekak, dah perah dah. Kadang-kadang dia berdenyuk tangan. Dia maya. Denyuk tangan. Duk main tangan. Ni. Jaru back ni tak apa. Jaga molek pok semaya. Buat sikit tak apa. Tapi nak buat Tuhan terima. Payahnya. Buat belakang tapi nak Tuhan terima. Tu dia payah. Buat kena molek ni. Cara garu back ni. Lepas tu dalam batuk kita. Jangan duk kacau tekek tu. Kacau. Tahu tak? Kalau tubik suara dalam semaya. Dan kalau satu harah tak beri pangkal faham makna. Hak tu tak ada. Tak ada makna tu. Tapi kalau kita bertutur dalam semaya. Tubikkan perkataan. Tapi tak faham makna. Lebih daripada 3 patah. Walaupun ia tak fahamkan makna, membatalkan semayanya. Faham boleh? Kalau kita tubikkan satu patah memfaham makna, kita kata, Faham tak? Bahasa Arab. Katanya tu. Tapi satu kelimah tak sampai 3 patah. Ini membatalkan persemayanya. Kerana, maknanya pelera lah olehmu. Kita tak ada. Kita lalu duduk semaya pak ni. Misalnya Farid lalu depan. Farid. Batal tak? Orang panggil batal. Walaupun satu kelimah. Lepas tu kalau 3 kelimah, 4 kelimah. Walaupun tak faham makna. Kalau you taruh dah tubik dengan sendiri. Tak ada orang ni kan. Kadang berusing kau. Ciao. Berusing je. Panjang jadi 3 stok. Ada yang berusing pun ada tang. Ada ni. Ada lagu. Bersing you ada lagu. Kalau bersing ada tak ada lagu tu tak apa ni bersing you ada lagu. Tu kena jaga batuk. Kau dah kalau kita nak batuk sangat tu tubik diri tu tak ada dah tapi duk tubik lagi. Tak ada. Tapi duk mas turuk sendah je tak leh. Nah tengok. Tu dia. Dan apabila telah mengenal engkau akan barang yang telah tersebut itu, maka mengenal engkau bahawa asal sekalian ubat sakit yang basuh badan atau yang basuh hati itu 5 perkara. Ubat yang pesing badan. Ubat yang dia jadi sakit tubuh badan, duk sakit ke hati ni ada 5 weh. Puca-puca nak sakit badan, puca-puca nak sakit ke hati, ya ada puca je ni ilmu tasawuf ni. Di dalam ilmu tasawuf ada ceritanya puca-puca asal dan pokok sekalian ubat sakit yang basuh badan ataupun basuh hati. Ni kalau kita nak hingga sakit tubuh badan, nak hinggakan sakit hati, maka kita jaga 5 perkara. Tapi kalau orang duk berat atas 5 perkara ni, orang ni golekkan nak sakit tubuh badan, nak sakitkan akan hati. Mana? Dan yang pertama itu meringankan perut. Meringankan perut. Kurangkan perut. Atau meringankan perut, yakni mengurangkan perut. Meringan daripada makan. Makna ringan daripada makan. Ringan perut sikit. Kurang makan sikit perut tu. Kalau ada makan 3 pinggan, turunkan 2. Lepas tu ada makan 2, turunkan tinggal sepinggan setengah. Misalnya kita mengurang. Makan ni dok sepunya padi. Tepung lek ning. Ada orang ning. Pak makan buah makan lo. 100 ekor ya sore.
Makan dah, makan tu banyak doa tak boleh juga makan koda-koda. Pasal kenyang berhenti lu. Lepas tu sifat Nabi saat ni makan tika lapar. Bawa berasa nak kenyang Nabi berhenti. Hak ni amalan yang orang panggil jaga daripada tak menyakit. Kalau siapa dia tak sewi menyakit banyak, rasa lapar makan. Lepas tu berasa kenyang berhenti. Bukan kata tak ada lapar duk kenyang lagi, agama pula. Lepas tu kenyang dah kacau sumat lagi. Ni orang panggil nak membawa pada menyakit. Lepas tu golek-golek ke orang tinuk makan ni supaya berakhir budu. Makan budu. Golek ke orang ni nak jadi darah tinggi. Payah ni berakhir manis. Makan kat manis labu mata. Hari-hari manis labu. Akhir nanti jadi kecil manis. Kena peringirkan diri daripada makan yang banyak. Kurangkan perut tu daripada makan. Kalau kita tak sewi, pertepuhkan ataupun menyetuhkan penyakit di tubuh badan. Dan kurang minum. Minum tu kurang sikit, jangan banyak sangat dah. Makan minum tu sekadar kita tu menghilangkan dahaga kita. Dan mata daripada kidul meringankan mata atas pada perut. Dan gapo dia yang pertama itu meringankan mata, bukan macam mati lah mata. Meringankan mata daripada tidur, kurangkan mata daripada tidur banyak. Kurang sikit mata kita daripada tidur banyak. Kurangkan tidur dah. Mata kita tidur banyak sangat ni 3 hari tidur loh. Kerana banyak tu lalu deh. Kurangkan mata pada tidur. Tu mana kata mata pada tidur dan barai sebagainya. Dan yang kedua itu sangat berlindung serta tadarruk dan ibtihal kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan yang basuh badan dan kejahatan yang basuh hati. Kita melindung. Melindungkan orang panggil serta tadarruk, apa merendah diri. Serta menundukkan diri dan ibtihal dan menundukkan diri juga. Tadarruk kita pasal mana menundukkan diri kepada Allah dan ibtihal dan merendah diri kepada Allah. Kita apa? Kita minta berlindung serta kita merendahkan diri, menundukkan diri pada Allah daripada kejahatan, melindung daripada kejahatan yang basuh badan dan kejahatan yang basuh hati. Kita minta dengan Allah Ta'ala serta kita merendahkan diri, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungkan kita daripada kejahatan yang basuh badan. Mana basuh badan? Yakni minum arak, basuh badan, makan reba, makan harta nak yatim, dan pula basuh hati, yakni niat suka jahat kau orang, niat tak baik kau orang. Tu orang panggil basuh hati. Kerana bahasanya dipandangkan hati yang menegahkan ia seorang akan hadrat Allah Ta'ala itu 4 perkara. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Tengok ni pula. Jadi ia katanya, dan jikalau ada berhimpun itu di dalam kelam ataupun orang itu buta matanya sekalipun, dikata sahabi dekat. Dan jikalau tiada ketahui atau tiada mumayyid, dia tu bukan orang yang tahu, bukan orang yang aling seperti Sayyidina Bilal. Dia tidak mengetahui, yakni seperti Sayyidina Bilal. Bila tak reti poli, tak reti ngaji, bila reti pak kuliah, reti kuliah, kul wallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Dia berjumpa bertemu dengan Nabi, dan dia beriman dengan Nabi, dia tu dikata as-sahabi ataupun dikata as-sahabah Bilal. Dan jikalau tiada ketahui, yakni seperti Sayyidina Bilal ibnu Rabah, orang yang jahil, orang yang tak reti po, qada reti pak ku, tapi tapak kaki duk berjalan le syurga belah-belah belum ada mati weh. Kenapa? Kerana dia as-sahabah ataupun sahabi, orang yang beriman bertemu berjumpa dengan Nabi, atau tidak mumayyiz, tidak memayit lagi. Seperti Sayyidina Anas ketika ketika ibu dia diserah kepada Nabi, makna ketika tu dia tak ada memayit lagi, budak lagi, jadi khodai bagi Nabi. Atau gila orang itu sekalipun, dikatakan apa sekalipun, dinamakan sahabah, nama sahabat juga. Dan sama ada berhimpun dan berjumpa itu dengan berhampir atau dengan berjauh, dan sama ada seorang itu daripada manusia. Berjumpa tu bukan pasti nak jumpa depan. Tapi duk jauh-jauh. Misalnya Nabi duk Madinah, demo ni duk di Yamih. Tapi masa ketika Nabi tu dibangkit, dia tu dia lah orang panggil orang panggil berhimpun pada masa hidup. Masa hidup tu, orang panggil duk dengar dah. Dia tu dah. Masa ketika dibangkitkan akan Nabi, dia berimej. Makna kata berhimpun ketika ni sama ada jauh, sama ada hampir. Makna kata orang tu dikata as-sahabi. Misalnya Nabi saat itu duk Madinah, dia duk di Yamin, tapi dia berimej dengan Nabi. Itu pun dikatakan as-sahabah. Mana?
Dan sama ada seorang itu daripada manusia atau jin atau malaikat, dikatakan sahabat juga weh. Manusia seperti para sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, daripada Abu Sufyan, daripada Muawiyah, daripada Zaid bin Sabit, daripada Qatadah, daripada siapa dia lagi, Abu Darda. Ni dikatakan orang dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Itu manusia. Dan jin. Jin atau jin. Jin ni tika mana? Tika Nabi duduk di Gawak, di Bukit Sofwa. Di Bukit Gawak. Orang panggil di Bukit Sofwa ataupun di kawasan Kenengkah. Nah, sebab tu ada sejid jin tu. Ketika Nabi duk dakwah, duk suhih, fok kurih ketika Nabi tu Isra' dan Mi'raj saat ni tu, maka duk di apa? Bukit Jabal, apa? Bukit Sofwa. Nah, Bukit Sofa. Duk di Bukit Sofa, Nabi panggil ta'alau ya Quraisy. Hei, mari fok kurih. Maka fok kurih mari tu bik kok berang, mari kok kawasan Jiyak Qoma. Bukan Jiyak Suk, bukan Jiyak Musafi. Mari fok kurih daripada Abu Jahal fok ni, mari kok kawasan. Nah, orang panggil Jiyak Qoma. Apakah mari? Nabi kata semalam aku naik ke langit kali dengan Jibril. Maka aku naik ke langit nak terima semaya 50 waktu tapi lekat 5 waktu. Maka setengah saat ni tu Abu Bakar kata, ya Muhammad. Dak muroyak kata mu naik ke langit. Amin kaya kata nak amantu bika. Aku beriman dengan engkau ya Muhammad. Ni moyak atau naik langit. Kalau moyak naik sana langit aku beriman dengan engkau ya Muhammad. Kata Abu Jahal, tak ada gamuk Muhammad kecek. Oh, naik langit hijau. Naik langit hijau nak pergi situ pun tak ada semalam ni. Ni nak di sana langit. Turun mari waktu subuh. Maka situlah orang panggil fok-fok jin saat ni tu. Pakak mari duk dengar Nabi dakwah ketika tu. Sebab tu belah lek sana kalau kita tu baik sebelah balik Marwah, lek sana kita jalan wah retak lah ni, ya ada sejid jin. Ni fok-fok jin tu mari dengar Nabi dakwah beripung walaupun kita manusia tak boleh tengok tapi Nabi tu tahu kata jin saat ni tu duk dengarkan dakwah Nabi. Atau malaikat dikatakan sahabat juga, malaikat Jibril gapo fok ni dikatakan sahabat Nabi. Rahimahullah katanya, yakni kata rahimahullah siapa dia kata musannif kita rahimahullah kata rahimahullah ini kata musannif. Wa ba'du fahazihi risalatun saghiratul hajmi kasiratul fawaidi wa azimatul manafi'i. Baca molek. Lepas tu berbaris dulu. Wa kifayatun li awamil muslimin fi ma'rifati ma aujaba alaihim min furudil aini. Berbaris dulu. Wa ba'du, berbaris dulu. Wa ba'du fahazihi risalatun saghiratul hajmi kathiratul fawaidi wa azimatul manafi'i wa kifayatul li awamil muslimin fi ma'rifati ma aujaba alaihim min dil aini. Berbaris mulai. Wa ba'du adapun kemudian daripada itu ai ba'dal basmalati ya gagi karate, lepas pada basmalah hamdalah, selepas daripada selawat dan salam gagi karate, fahazihi maka bermula ini ar-risalah ni. Fa tu dia panggil fa fahazihi tu, fa tu jawab daripada amma hak muqaddam amma hak azah. Jadi waw yang ada pada wa ba'du tu dia panggil wa apa? Dia panggil wa ganti daripada gawak, yakni ganti pada amma. Tak molek. Nak tulis sekali. Ni sebagai nak ambil berkat dengan dengan masalahnya dah. Dengan khutbah bagi musannif. Tengok. Jadi masalah wa ba'du kita ambil lafaz ba'du sikit ambil berkat bagi kematian musannif ataupun khutbah musannif. Dan pula ada pun kamadiyah. Wa ba'du jangan pasal ada pun. Bagi pasal dan kamadiyah. Wa ba'du ni ya pasal mana ada pun kamadian daripada waw pada wa ba'du ni orang panggil naibatun an amma syartiyah. Pasara wa ba'du. Pasal makna ada pun kamadian daripada itu. Kamadian daripada ba'dal basmalah. Dan pula kamadian pada hamdalah wassalatu wassalam. Wa ba'du ni orang panggil mabniyun ala dhammi. Kalau kita tengok dalam qatrun nada dia panggil mabniyun ala dhammi. Bina dia saat ni tu di atas dhammah lagi pula ma'aniyati kau serta niat isbatil mudhafi ilai, ma'aniyati subutil mudhaf ataupun isbat mudhafun ilai. Ba'du ni orang panggil dia tu ising dibina di atas dham seperti qablu wa ba'du orang panggil mabni ala dhammi ma'aniyati isbatil mudhafi ilai. Salat wa ba'du ada ai ba'dal hamdalah wassalati wassalam kata.
Ba'du asalnya ba'dal al-mugha. Ba'du orang panggil niat. Walaupun hazah mudhafun ilaih, tapi niat sabitnya sabit mudhafun ilaih. Kata, wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada al-basmalah, kemudian daripada alhamdulillah, kemudian daripada as-salatu wassalam. Fa ni jawab bagi amma ba'du, waw ganti pada amma. Sebab tu kata, al-fa pada hazifa jawabun amma asyartiyah al-mahzufah. Kemudian hazihi dikatakan mubtada, risalatun dikatakan khabar, saghiratul hajmi dikatakan sifat. Kemudian hazi itu ismu isyarah raji'atun ilal musyar ilaih ay ma hadara fi zihnil musannifi. Fahazihi maka bermula ini ma hadara fi zihnil musannifi ataupun ma hadara ataupun al-alfazu wan nuqushu fi zihnil musannifi ataupun kita kata segala lafaz-lafaz dan segala lukisan-lukisan yang ada dalam zihn musannif, risalatun itu dikatakan risalah, surat kirimi. Atau asal makna kata bermakna sah. Risalatun dikatakan satu surat kirimi. Itu makna risalah, surat kirimi. Tut mai ada orang panggil isyarat pada kasiga posogiratul hajmi. Risalah mana? Yang kecilnya oleh jiring. Yang kecilnya buku dia tu. Halus je. Ini isyarat kepada tawaduknya musannif. Dengan kitab dia ni. Dia saat ni tu tawaduk sangat-sangat merendah diri. Kalau kita tengok tak ada halus dah lah. Kitab Kifayatul Muhtadin besar dah. Tapi nak kata musannif kita keceknya dah. Dengan isyarat kata dia tu tawaduk dan merendah diri. Dia kata risalatun saghiratul hajmi. Kathiratul fawaidi. Banyaklah oleh segala kegunaan-kegunaannya. Banyak kegunaan kitab dia ni. Lagi pula wa azimatul manafi'i. Dan pula besarlah oleh naf'at. Dan pula faedah-faedah bagi ini kitab dan naf'at kegunaannya. Banyak faedah. Banyaknya faedah bagi ini kitab. Lagi pula besarlah oleh naf'atnya. Wa kifayatun. Kifayatun. Kita terisalatun. Saghiratul hajmi. Kasiratul fawaidi. Yang banyaklah kita terpakai risalatun. Ialah satu risalah. Yang kecil lah oleh jiring. Yang banyaklah oleh segala faedah-faedah. Kita pakai khabar risalatun khabar pertama. Lagi pula saghiratun pakai khabar kedua. Tak ada apa. Kasiratun khabar ketiga. Azimatun atas pada katanya. Saghiratun. Kita tak buat sifat situ tak apa nah. Saghiratun tu kita pakai sifat pada risalatun tak apa, tapi kita pakai khabar. Risalatun satu risalah, ialah kecilnya hajam dia. Ayat ni jiring dia. Lagi pula banyaklah oleh segala faedah-faedah. Wa azimatul manafi, lagi pula wa kifayatun dan memadai li awamil muslimin, bagi orang-orang kebiasaan daripada orang muslim itu. Madah dah weh. Madah dah dengan kita ini. Mada dan mencukupi fi ma'rifati mau'ama aujaba alaihim, pada nak mengenalkan akan barang yang wajiblah ia barang alaihim ke atas mereka itu, ke atas gara awamil muslimin, pada dah untuk dia nak mengenal akan barang-barang yang wajib di atas dia. Maka pada dah musannif di sini gapo dia ma aujaba alaihim, bayar pada ma min furudil aini, daripada fardu itu mada dah di atas orang-orang awal tu. Kalau tengok kepada kitab musannif Kifayatul Muhtadin ni pada dah. Bagi orang awal nak tahu daripada perkara-perkara yang wajib, daripada wajib fardu ain ataupun wajib ain ni, maka mada dan cukup bidah. Dan ada pun kemudian dari pada sebutan, kemudian daripada musannif kita sebut dan royak, sebutan gawat basmalah, atau dia panggil harah rumus daripada bismillahirrahmanirrahim, harah ringkas. Dan isti'anah dan minta tolong musannif. Selepas tu orang panggil musannif terjemah daripada wa ba'du. Adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada menyebut musannif, sebutankan musannif tu mana. Dan adapun kemudian dari itu, dari mana? Pada sebutankan bismillah ataupun basmalah dan isti'anah minta pertolongan musannif, dan hamdalah memuji musannif, dan selawat dan solah dan salam, yakni selawat dan salam minta kesejahteraan ni, kesejahteraan dan segala yang tersebut dulu itulah daripada musannif, sebut basmalah, sebut isti'anah, sebut hamdalah, solah dan salam, semua tu
Maka selepas daripada itu musannif kata fahazihi, maka adalah hadir pada zihinku ni, zihin musannif ni, duk hadir, duk sila, duk keramah-mari dalam hatiku ni, apa dia? Suatu karangan. Dikatakan suatu karangan duk hadir dalam hatiku. Nah, duk mari dalam hati satu karangan. Ha, buka ni sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok ni sikit dah. Faslun iza marra ala wahidin aw aksara wa ghalaba ala dhannihi annahu iza sallama la yaruddu alaihi imma litakabburil mamruri alaih. Tengok. Faslun, ini satu fasa dan satu perceraian. Iza marra, apabila lalulah ia seorang. Apabila seorang tu lalu lalu ala wahidin, di atas seorang, ia lalu di atas mamruri alaih, seorang yang dilalu ke atasnya seorang. Au aksara, ataupun lebih pada seorang, ia lalu di atas seorang ataupun lebih pada seorang. Tepat kena, dia ni orang yang duk jalan lalu di atas seorang, Muhammad. Ataupun lalu di atas berapa orang, Abdullah, Yusuf, lagi pula Umar, masalah. Di atas berapa banyak pada seorang. Wa ghalaba, dan benang ia seorang, dapat terbenar dia. Benar kerana ala dhannihi, di atas sekaan bagi seorang. Benar tadi dia tu sekana. Iza sallama, apabila wisale ia seorang, dia lalu di atas orang ni orang debel masalah. Orang ni orang tengok. Pasti lalu kok seorang, dia kata aku benarnya, kuat sekonyo. Kalau aku wisale ke dia, dia tak jawab salah aku. Misalnya dia orang kedai, kita orang tamada. Misalnya kita lalu kok orang kaya, kita tahu juga, lapis kita pergi wisale, dia tak jawab salah juga. Misal. Kenapa apabila lalu seorang dan pula benarlah di atas seka dia, kuatlah seka dia, annahu iza sallama la yaruddu alaih, tidak menjawablah ia wahidin au aksar alaihi ay alal musallim, dia tak jawab salah. Seorang yang dilalu ke atas tak jauh salah. Sebab dia orang kaya, kita lalu kot apa moh ya, kita pun nak wisalah. Kita cerak dah lalu kot Muhammad ni, lalu kot Umar ni, ya orang kaya, ya orang kedebel. Kita orang tamada lalu dak pe moh ya, ya ada dalam rumah kita tak assalamualaikum. Kita rasa kita kuat skor kita, ya tak jawab salah kita. Kenapa boleh tak jawab? La yaruddu alaih. Tidak menjawablah ia akan salam ke atas musallim, imma litakabburil mamruri alaih. Mo takabur dan somang oleh orang yang dilalu ke atasnya. Makna kata orang orang kena wisalah tu, ya orang somang. Dia tu orang kaya, dia tu orang lebih. Pak kita ni orang tamada, orang prin-prin nak wisalah dia. Kita sekata dia tak jawab salah kita. Kerana somong dia tu, kerana takabur dia tak jawab salah kita. Wa imma li ihmalihi al-marrah. Wa imma mahampulah akan dia, akan seorang. Emo mahapulah ia wahid al-marrah, akan orang yang lalu itu. Ya apa? Ya wak halak bala. Demo salah. Mung fiya wi salah. Ada setengah orang kita kan ni orang ada wi salah. Assalamualaikum. Aku benci sungguh fok wi salah. Fok minta khairat aja ni. Dia menghampakan orang yang lalu, orang wi salah. Molo, fok minta khairat tak ada. Fok minta khairat aja. Fok wisalah ni kalau lalu tak payah aku, dia orang kaya, dia orang lebih, duit juta-juta ada. Lepas tu dia tahu dah orang lalu mari tu, dia tahu dah kata buat kertas, lepas tu kertas ada lah kita kertas majlis, gambar gitu gini, dengan lagi pula jaminan majlis, aku rasa benci belah-belah dah. Dia tahu belah-belah dah kata orang mari tu, orang lalu tu, orang pesi minta khairat. Ataupun orang lalu saat ni tu nak wisalah dia, dia menghampur, dia menghalang kebala, ataupun dia mesia-siakan salam mereka itu. Apa mari pak wisalah mung ni fiya wisalah aku. Aku tak ada nak jawab salam mung deh. Mu tengok aku ni fiya, aku ni fiya. Ni aku tengok umurku ni, tengok kereta aku ni. Tengok aku ni fiya, palapis mu nak wisalah. Allah, mu lidah mulut mu orang tamada wisalah. Tak sepatut aku tak kena jawab. Masalah. Dia menghampurkan salah bagi seorang. Dia menghalang balakan salah seorang. Dia membatalkan salah bagi seorang. Sekarang dia orang lebih. Lepas tu fok salah, fok minta khairat. Lepas tu aku tak mau jawab salah. Tengok siapa setengah tu, kabur dia, somong dia. Dia tak jang jawab salah bagi orang yang lalu di hadapan dia. Dia membatalkan salah tapi orang lalu tadi. Wa imma li ghairi zalika. Wa imma kana lain daripada dimakan itu. Dimakan al-mazkur minal murur. Wassalam, daripada lalu dan pula masalah wisalah. Apa?
Oh, demo ni keluarga ya tu. Maka keluarga ya tu kalau lalu dak pemoh ku salah ku tak jawab salah ya. Jadi dia duk berendah dengan keluarga demo ni. Ya lama-lama dengan keluarga demo ni ya tak berkecek, ya tak bersalah, ya tak bertemu. Hari raya pun kalau jumpa mung kuku. Kamu ni keluarga demo ni lalu mai kau ni ku tak jawab salah. Ya wis salah 10 kali ku tak jawab. Fayam bagi an yusallima wala yatrukuhu li hadzal dhanni. Tengok. Musannif kata nah. Fayam bagi maka sunat dan sayugia an yusallima bosa memberi salam ia seorang al-musallim. Apabila dia lalu di atas seorang yang dia kuat seka benih kata seka lalu dak pe orang ni tak jawab salam dia kerana sombongnya ataupun dia membatal menghapa salam seorang walaupun lagu tu musannif kata sunat dan sayugia memberi salam wala yatrukuhu dan tidak meninggal ia seorang hu akan dia akan assalam yang duk tinggal salam lihadzal dhanni kerana ini seka dan kuat seka jangan duk tinggal. Walaupun dia tak saya jawab ikut dia lah. Kita wi salah sudah. Kenapa boleh kata kena wi? Walaupun seka kita kata dia tak jawab salah kita. Al-mamruri alaih. Orang yang kita lalu ke atasnya. Dia tak jawab. Dia apa? Dia bergawah. Apa salah kita batal Allah. Lapis mu nak wi salah ke aku. Dia batal salah. Walaupun lah tu kita jangan duk tinggal. Wi salah straight. Wi salah. Assalamualaikum. Bila lah dia jawab tak jawab. Hak tu tah dia lah tanggungjawab. Kenapa? Kerana sunnah dan pula orang panggil titah dan syariat suruh kita wisal. Tengok. Fa innas salama ma'murum bihi. Kenapa walaupun akan sekolah lagu tu tapi angka kena wisal. Fa innas salam maka sesungguh wisalam itu ma'murum bihi. Disuruh dengan dia dengan assalam. Disuruh. Walaupun dia tak jawab kita kena wisal. Sekat tu dulu dah. Kama dia kata wallahu a'lam. Sucikan hati mereka azak ni dengan mana at-taharah wa tazkiyatu dan bermula tazkiyah tu at-tazkiyah tu lain az-zakah tu lain az-zakah dengan mana kesucian dan kebersihan pasti itu wa tazkiyatu dan zakah yuzaki tazkiyah maksudnya dia adapun zakah tu daripada zakat yuzaki tazkiyah. Adapun az-zakah tu satu masdar, adapun tazkiyah tu masdar daripada masdar ba' taf'il ataupun ba' taf'il pada fa'ala yufa'ilu taf'il zakka yuzakki tazkiyah. Kemudian at-tazkiyah ni at-tahir ialah nak kalau sebut kata az-zakah ia seorang nak menyuci madi apabila dia menjati dia maka dia dapat sebab semata-mata dia sani pejam mata maka Allah Taala wi kesucian hati dia bersih. Tapi apabila tazkiyah hak ni orang panggil ada fi'lul fa'il. Orang itulah nak menyucikan akan hati. Apa yang mulai? Kalau sebut tak az-zakah, hak tu kesucian semata-mata. Kalau sebut tazkiyah, seorang tu nak menyucikan hati dengan sebab dia pejamkan mata daripada tidak sehat mata, makna dia nak menyucikan hati dia. Wasani wal makna sani dan bermula makna yang kedua. Makna yang kedua al-mafhumi min qaulihi ta'ala yaghuddu kullil mu'minina yaghudduna min absarihim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ni makna kedua ke? An ma li khairihim wa aksar. Yakni nak menyubur dia nak menyuburkan. Dia nak gapo orang panggil nak menumbuhkan. Dan makna kata nak menyubur yakni nak menumbuhkan li khairihim akan kebajikan mereka itu. Jadi apabila mereka dapat memejamkan mata, mereka dapat mempejam mata, menutupkan mata daripada pelihatan mereka, maka bagi mereka saat ini suci bagi mereka. Apa makna suci mereka? Yakni mereka dapat menyumburkan, mensuburkan, lagi pula menumbuhkan kebajikan dengan sebab mereka saat ini pejam mata. Perak. Jadi apabila mata kita tak sehat ikut roh mata kita tak tengok ikut dia, maka hati kita pun cuci pertama sekali. Ataupun seorang dia tak ada sehat mata dia untuk dia nak menyucikan hati. Boleh dua makna. Makna pertama apabila dia pejam mata, maka hati dia suci, hati dia bersih. Ataupun dia pejam mata untuk nak menyuci hati, bersih hati.
Satu makna. Dan makna yang kedua, dengan sebab ia pejamkan mata, maka situ juga orang panggil subuhnya, timurnya, tumbuhnya kebajikan-kebajikan dengan sebab dia pejam mata. Tumbuh apa? Orang kita daripada mata tak seher ikut dia, tak tengok aurah orang tino, tak tengok orang tino, tak kelubung. Tak ada seher ikut dia, tak seher ikut rak mata dia. Maka ketika dia akan timbul kebajikan. Ya wa amma berasa maning, semaya berasa maning, semaya berasa lazat. Dengan sebab pucanya tumbuh amalan itu, dengan sebab dia pejamkan mata-mata dia. Cuba perhati kalau mata kita tengok ikut rak. Orang tino kelubung, tak kelubung pun tengok. Orang tino ajinabi kita tengok. Tengok ikut dia benar-benar Tuhan tak ada suruh tengok, kita tengok. Nantilah kita semaya tak sedar. Nantilah kita semaya tak ada kemanisan. Nantilah kita semaya tak ada khusyuk. Sebab mata kita duk terlekatkan benda-benda yang tidak berfaedah. Sebab tu tak subur kebajikan. Wa ankatharu, dan terlebih banyak daripada kebajikan apabila dia jaga mata. Wa zakatu fil asli, dan bermula zakat asal halakan musta'malatan, dan bermula az-zakah fil asli, yakni zakat yang digunakan pada asal tu. Digunakan akan az-zakah fil asli halakaunihi musta'malan fil asli, yang digunakan pada asal orangnya. Al-asli yang kata dalil tu ke fil lughah, yakni asal pada logat Arab. Asal pada bahasa Arab ni az-zakah apa? An-numu, ialah suburan. Sebab tu zakat ni mana subur ke? Sebab itulah orang mana dia keluar zakat, makna kata harta dia subur. Kalau kita kira bab pekah, sebab apa ulama duk menekan sangat apabila kita menego saat ni cukup nisa dan cukup suruh kita keluar zakat. Kenapa? Kerana di dalam zakat kita tu ia ada suburkan kebajikan apa? Suburkan harta ke? Yakni nak royak kata baja bagi harta ialah kita kata az-zakah, itulah dapat bajakan harta-harta kita, dapat menyuburkan harta-harta kita. Kemudian ketika ni kita tak seher mata kita, kita pejam mata kita, maka di situ ada az-zakah. Apa makna az-zakah? Ada suburannya daripada ibadat-ibadat dan kebajikan dan amalan-amalan dan taat kita pada Allah. Subur. Kau subur, kau tumbuh, kau subur, kau tumbuh dengan sebab kita jagakan. Tu mana az-zakah yang an-numu. Tengok. Fanabbaha, maka menjaga ia Allah. Allah Ta'ala menjaga. Allah Ta'ala wih kesedaran. Ala anna fi ghaddil basari tathiral qalbi wa taksirat ta'ati wal khairi. Tengok. Fanabbaha, maka memberi kesedaran ia Allah, mentambih ia Allah, memberi jaga Allah. Ala anna fi ghaddil basar, menjaga dan beri kesedaran. Ala anna fi ghaddil basar, di atas sesungguh puasa pada memejamkan akan mata. Kita pejam mata kita, tak ada berseher ikut dia. Tengok benda-benda hak Tuhan suruh ya. Tengok makhluk untuk mikir klik Allah. Tengok pangkai duk denyuk klik kepada Allah. Tengok pangkai duk denyuk, tengok panyo duk gimari down dia. Ingat klik pada Allah. Tengok hak Tuhan suruh tengok ya. Pada memejam mata tak ada berseher ikut dia ni. Tathiral qalbi, pertama sekali Allah Ta'ala menyucikan hati kita. Hati kita jadi suci weh. Apabila kita tak tengok ikut dia, tak tengok ikut rak, mata kita pejam semua. Tengok benda Tuhan suruh tengok mana Quran, tengok nak kitab al-ulama, tengok kitab al-ulum syar'iyyah, tengok kitab-kitab ilmu agama, tengok kitab nahwu, tengok mata itu mata ni, maka kita tengok benda ni benda Tuhan suruh ni, ia menyucikan hati kita, membersih hati kita Tuhan beri. Lagi pula wa taksirat ta'ati wal khairi, dan pula Allah Ta'ala wih kita tu boleh membanyakkan akan taat. Dalam kita jaga mata kita tak sehat tu dah, kita boleh banyak ibadat, banyak taat, banyak patuh, banyak turutkan titah-titah Allah. Makna nak semaya tu boleh, semaya ni boleh. Makna tubuh badan kita tak jadi berat, tulang kita tak berat, tubuh kita tak berat, tak jadi berat di dalam ibadat, tak jadi malah ibadat. Itulah punca boleh kita ibadat banyak tu wal khairi, dan banyak kebajikan.
Sebab orang tubuh walaupun dia tubuh halus tapi dia rajin ibadat. Orang ni mau tubuh besar tapi dia rajin ibadat. Kenapa? Dia jaga mata dia. Punca daripada dia jaga mata, di situ Allah Taala menyuci hati, di situ Allah Taala tumbuhkan segala kebajikan dan banyakkan taat pada diri seorang sana. Berarti wadzalika, jangan duk jenera, dan bermula demikian itu. Berarti kalau kita nak amalan kita tumbuh, nak amalan kita naik meningkat, kita kena jaga mata kita puak ni. Jaga molek, tengok Quran wi banyak, tengok mata-mata wi banyak, tengok wirid-wirid wi banyak, tengok selawat ti Nabi wi banyak, insya-Allah kita Allah akan menyuci hati kita, suci, cuci. Di situ ia akan timbul amalan-amalan. Di situ ia akan boleh banyakkan segala taat-taat dan kebajikan pada kita. Pasti siapa jaga benda ni, ibadat dia tak berasa berat, ibadat dia tak berasa malah, tak berasa malah lah ibadat. Sebab buat malah ibadat ni dia sehat, dia ikut dia, telinga dia ikut dia. Sebab tu dia di malah berzikir duk boleh puluh patah panah punggung tu, punggung. Kenapa? Dia tak biasa. Darah dia duk berlari. Darah dia duk berlari dengan benda tu, pasti dia malah lah. Nak baca Quran, tengok Quran, astagfirullah, berat mengatuk. Tengok telefon 3 jam tak apa, tapi tengok Quran nguat. Kerana darah dia banyak cemas. Darah dia tu banyak tak bersih. Lepas tu mata dia tengok ikut dia. Sebab itulah puca-puca malah dalam ibadat, malah dalam Quran, malah nak wirid. Duk setengah, duk buang bahang, tak ada apa je, tak ada masalah. Cuba ambil Quran tengok, mula muat. Ambil kitab tengok tak ngatuk. Ambil kitab tengok belistar, mula start muat dah. Kerana benda ni benda molek. Benda ni boleh pahala. Benda ni boleh ganjaran di sisi Allah. Sebut kata benda boleh pahala, lah nafsu kita malah dah. Ya berlawan lah nafsu kita. Cuba perhati, kalau benda tak nafsu kita, hak nafsu kita kena dah. Hak Tuhan tak ada suruh dia. JJ tak ada apa kita boleh buat. Tapi kalau sebut kata benda boleh pahala, benda jadi kebajikan di akhirat, benda tu kena, nafsu kita melawan malah lah nak tengok, ngatuklah nak tengok Quran, ngatuklah nak mengatik, ngatuklah nak semaya. Tapi kalau buah tak ada apa. Tu benda nafsu kita kena buah. Dengwi puntah pala orang, nafsu kita kena. Kecek sia-sia, siapa 3-4 jam nafsu kita kena. Tak ngatuk, tak gapo. Cuba tengok kitab boleh tengah jam. Ngatuklah. Ni orang panggil ya berlawan dengan nafsu kita, nafsu kita. Tu makna kita kena hajarlah. Wa zalika ay wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Demikian mana tengok? Dalil wa zalika ay bayanu tathhiril qalbi wa taksirit ta'ati wal khairi dalil. Dan bermula demikian itu, demikian mana weh? Ay bayanu tathhiril qalbi, iaitu gapo dimakan itu, dimakan nak menyata, nak menereh, tetengah menyuci akan hati dengan sebab kita pejamkan mata, tidak bersihkan mata, wa taksirit ta'ati wal khairi, dan pula dapat kita boleh banyak taat kepada Allah, boleh gapo taat Tuhan, patuh Tuhan, mengikut titah Allah dan kebajikan. Zalika saat ni bermula di itu tu khabar. Zalika, dan bermula di maka itu, annaka, ialah sesungguh bahawasa engkau itu, apabila engkau menyucikan hati dan engkau membanyakkan taat ibadat pada Allah dan kebajikan kepada Allah banyak, illam taghudda basaraka, jika tidak memejam oleh engkau tak pejam, engkau bersihkan mata engkau, basaraka, akan penilik ke engkau, akan mata engkau tak pejam. Makna engkau bersihkan mata engkau, benda tu hal larang engkau tengok, benda tu tak suruh engkau buat, tengokkan orang tino ajnabi, tengok orang tino lepaskan aurat, orang tino saat ni topahkan rambut. Ni dia duk faham silap lakon ni dia. Setengah orang kita mari baru ni kata, baba boleh tak kita ni ngano ni? Dia mai baru ni minta apa? Minta nak jadi orang soleh ya apa? Nak jadi rajin sikit. Nikah malah nak bangun semaya malah sungguh ya ta. Dan semaya wasa geliak ya ta. Nak buat ke mana apa nak jadi rajin-rajin semaya jadi orang soleh. Tapi kita duk makan, kita jual mata cicing ya ta. Duk jual mata cicing tu tengah kita duk pergi makan tempat Mekah apa ya ta, Mekah pakai kelubung tapi tak pakai ni. Pakai baju tangan panlok. Ya ta
tak ada apa. Kau pakai kain kelubung tapi mereka baju tangan kerak. Dia kata hari kita makan pak lagu tu. Makan tu tak ada masalah tapi takut abang tengok mereka lepas tangan tu. Abang makan tu tak ada Islam kita buat tapi mereka tu pakai baju tangan kerak. Lepas tu hari diri mereka tu tak ada hari tapi apabila abang kita tengok lepas tangan tu tiap harinya. Pas dia tino setengah-setengah dia dak pahal tak kelubung saja tu ya aurat. Ada pun tangan ya tak ada aurat. Ya pahal lah tu. Orang tino ya pahal kata tudung pala tu aurat. Ada pun itu baik keluar nak mentu lepaskan tangan. Lepas tu celah kopek ni nampak. Ni haram belakang ni aurat. Orang panggil no pasti kena tutup. Tapi kita gidok tengok benda tu jadi we nampak kemah molek. Tengok sekali, tengok kali wal iyazubillah. Ning ning mata kita dok bersihai ikut dia lagu ning lah salah satu hati kita kau cema. Ning salah satu orang panggil tak suburkan amalan kita jadi puasa berat le amak ibadat. Baik kena tinggal bagi cari pak mereka hak kelubung pakai tangi panjang. Bagi makan pak kata hati baik pun roh tiba pun jadi puasa rajin dalam ibadat. Dah. Tempat tu kita kena royak molek lah kepada adik-adik kita we faham molek. Pasal lah ni ada mau tubik lah ni, pok kita semaya di pamjok, maya di mana-mana, hok pok pakai luajing tu. Pakai luajing jeruk, kau pakai luajing pala kau gapang pala kenik tulang naga kau ikut. Nah, pakai luajing pia semaya, pia ya rokok. Ya rokok tu celah punggungnya nampak. Sebab baju gue nah, dia pakai baju dalam pun, pakai baju dalam rapak ada apa? Ni pakai baju pak, dia pakai baju tak rapat anak. Bopi kalau dia rokok tu dah, celah punggungnya nampak sebab baju dia takik naik. Ataupun ketika sujud dia bakit naik. Lagu ni sah dia tak sah semaya. Jawab kata tak sah. Semaya dia tu ghairu sahihatin wa hiya batilatun, semaya batal. Fak pakai seluar, tu pakai seluar, ingat. Nak pakai baju dalam sudah, we kemah molek. We kemah ketika rokok tak nampak tulang belakang, tak nampak celah punggung tu. Dia rokok tu orang panggil aurah dia tak terbuka. Tu tak apa, tak batal lah semai. Tapi oleh maya rokok, celah punggung dia nampak, orang panggil pelorong punggung tu nampak, beranggapan dia pun jadi sengai dengan luar dia, maka nampak celah punggung. Maka ini batal sebab dia buka roh dia. Pempo itu maya. Banyak ni kita duk tengok kok pamnyuk pun banyak semaya ikut dia kadang-kadang ni. Kadang-kadang setengah maya malam baru ni maya di CA. Dia tu semaya pak. Subhanallah. Tolak, Masya Allah. Nyanyo kita tengok ya semaya deh. Maya, tapi tu tak terima. Maya baik tu. Bah, subhanallah. Loh, menurut tewah ke mana nak lu? Subhanallah. Allah, subhanallah. Tak sah buat baik ni. Maya tak sah. Maya molek subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa baca wi nyata. Gaduh 10 minit ya, 10 minit. Masa lebih lana lagi. Lebih belana lagi masa. Maya satu waktu terik suk orang maya lama 10 minit. Kalau hak tengah tu duduk 7-8 minit. Lepas tu remon ni semaya 2 minit lah nanya maya. Dah. Baca Fatihah supaya kapak terubah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mu semaya ni? Apa kapak terubah maya baca. Nah, baca molek. Apa ni? Jidah ni. Kena jaga molek. Jangan buat ikut dia nyanyo. Maya saja. Maya jadi habaan mangsurah. Supaya habu kita dapur kita lapar tengah angin jadi apa? Tak ada lekat ke apa sekarang. Semaya pun itu apa baik tu. Tu nak wayah ada jumpa di pamnyuk. Patut gatino setengah dia tak pakai baju tangan sekerak tak ada masalah. Ni jelau lako. Jelau lako. Nabi kata di akhir zaman an-nisa, orang panggil apa? Ariyatun kasiyatun. Nisa ni di akhir zaman ni banyak telanjang. Pakai baju tapi telanjang. Lagi pula kasiyatun banyak pakai ketak-ketak. Nabi kata di akhir zaman banyak orang tino ariyatun telanjang. Iya. Dia pakai tapi telanjang. Pada hakikat telanjang no? Nampak bongok-bongok ni. Kaklain nak pakai nampak bongok, nampak cik. Nak jatuh tengok dah. Oh cik ya jadi dah. Pakai lipat tu ini. Lepas tu pakai cik apa gitu ni. Pakai dapat cekik-cekik. Nampak cik ya. Ni kalau orang jatuh boleh pukul tak cik ya ni berapa belah. Ni haram. Sungguh ya katuk. Taurat ya pakai katuk. Tapi hakikat ya telanjang.
Kalau dia pakai lega tapi nipis. Tu telanya tak? Pakai lega tapi nampak baju dalai-dalai. Ni orang panggil telanya juga. Tu kena jaga molek. Pakai nipis lega tapi nipis. Nampak dalai. Boleh songklong. Hadis songklong. Lah. Ya kan? Kena jaga wi baik-baik pok ni. Nah, kena jaga wi molek-molek cara pakai ye. Kita kena royak molek tu. Kau adik kita kau mak cuba perhati kat kampung. Perhati diri. Sebab apa moh ni payah rezeki. Sebab apa dia ni kerja tak nak tagih. Sebab apa dia ni kerja tapi tak nak. Cuba perhati lah rumah. Cara maya. Cara duduk lah rumah tangga lah nah. Cara pakai ye lah rumah dedah rak lagu nah. Cara duduk kes ni aurat ya tu. Kalau kita kata aurat kita ngamuk kita dengan ayah kita. Kau datang tudung usak dengan pala lutut. Aurah juga. Malaikat tak ada aurahnya di antara suami isteri. Suami isteri tidur sekali itu orang panggil tak ada aurat. Boleh buka lagi mari. Tok laki dengan suami tak ada aurat. Tika tidur setubuh bila lekas limut sa ya deh. Hak tu tak ada aurat mu nak tengok ku tak apa, mu nak tengok ni tak apa, tapi hak tu makruh. Nak tengok gimana tak ada tak ada masalah, tak ada aurat. Tapi mu dengan ayah ada aurat tika luar deh. Ataupun kita ngapak ada aurat kau dapat lutut dengan pusat. Deh. Tapi tu bit luar kita ni pusat nak katuk. Tutup nak katuk. Apa perhatilah umur kita tu sebab apa orang nak kerja nak tagih duit pun payah kerja pun tu kerja tu pun tak jadi kerja ni tak jadi nego. Tengok cik we habis. Mu kita duduk lah mana, adik kita duduk baik mana, kita duduk baik mana, pas cara ibadat lah rumah tu lah mana. Tengok dia. Perhati sendiri. Kalau cuba buat we kena waktu heroyak. Maya pun jaga awal waktu. Duduk ke aurah kita tak ada buka ikut. Adik kita pun jaga, muk kita pun jaga. Pas cara orang tak tepi, tak ada cara. InsyaAllah orang ni mudah rezeki. Deh. Lepas tu yang katanya wazalika annaka illam taghudda basaraka wa arkhaita inanahu. Dan pas engkau dan pula menghalak engkau inanahu akan talikan bagi pelihatan engkau. Engkau lepas, engkau halak dia. Di segi cakno dia, di segi amati pelihatan engkau, mata engkau lepas. Engkau halak ikut nak tengok apa, ikut deh nak tengok tu tak apa, tengok tak ada amati, tak ada cakno, tak ada halusi. Tetengnya nak melihati apakah benda ni Tuhan lari ke tak lari, benda ni Tuhan suruh ke Tuhan lari, maka dia tak cuma. Dia halakkan pandangan dia. Tak ada cakno. Tengzur menilai engkau pun tilik. Dah tilik ila ma la ya'nika kepada barang yang tidak beri faedah lah ia barang ka akan dikau. Tu makna apa? Ila ma la ya'nika, yakni ila ma la yufiduka, yakni kepada barang yang tidak beri guna akan dikau. Sebab Nabi kata lah satu hadis, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Tu Nabi kata lah hadis arba'in. Min husni islamil mar'i, setengah daripada eloknya gapo dia? Islam bagi seorang tarku ma la ya'nihi, ya tinggal bagi hak tak ada faedah. Benda ni tak faedah kecek ya tinggal. Benda ni tak faedah tengok ya tinggal tengok tu. Lihat tu. Benda ni tak faedah ya nak dengar. Ya tinggal kedengaran tu. Makna kata orang ni dia akan tengok barang yang tidak faedah bagi. Apabila dia lepas lok mata dia ikut dia, dia tak cakno mata dia tak gapo tak amati mata dia tak halusi, bermakna kata orang ni dia akan barang yang tidak berguna bagi dia. Ila ma la ya'nihi. Adapun barang yang faedah, barang yang guna, hak tu syarak suruh dah kan. Fala yakhlu, apabila dia tak cakno, dia tak halusi daripada kelihatan dia, daripada pandangan dia, fala yakhlu, maka tidak lepaslah ia seorang hamba. Tiada lepas min antaqa ainuka, daripada bosa jatuh dan hasillah oleh mata engkau saat ni, hasil di atas gapo? Ala haramin, di atas perkara yang haram. Apabila dia tak cakno, dia saat ni tak halusi, dia halak mata ikut dia bersihir belaka, maka mata dia akan jatuhlah di atas perkara yang haram. Fa in ta'ammatta zafazambun kabir, maka jika engkau tu sengelai lepas, sengelai halak,
Mata angka tu sengelai ikut dia. Nak tengok gapo tengoklah. Benda tu suruh pun tengok. Benda tu larang pun tengok. Orang panggil besar mata kita. Tengok ikut dia mata kita. Atau mana? Fa in ta'ammatta. Maka jika sengelailah engkau pada kelihatan engkau. Yani fi basarika. Pada pandangan engkau. Pada mata engkau. Jadi engkau sengelai. Kalau lepaskan tengok ikut dia. Tuhan suruh pun tengok. Ada kadang Tuhan suruh tak ada lah mana. Pergi tengok benda Tuhan larang. Fazambun kabir, maka itu dosa yang sangat-sangat besar. Fazambun kabir salah tak ai fahuwa, maka ia amaduka, yakni segapa sengaja engkau dan sengelai engkau tu zambun kabir, dikatakan dosa yang amat besar. Mata kita Tuhan suruh tengok benda-benda ya Allah Ta'ala suruh tengok. Mana tengok makhluk Allah, tengok air duk gelomga, duk gelombang, tengok ke langit, tengoklah sebesar setara langit. Tak ada setia putung habuk. Kita buat more ada besar jeka panjang setata, panjang sedepak ada tia putung dah. Maka mikir bijaknya Allah Ta'ala, bijak sananya Allah, mikir tengok pada bahagian tu. Hak tu tak apa kita tengok macam tu, tapi ni kita tengok bahagian tu halare pun kita tengok, maka kita sengelai, kita lepaskan pandangan kita, lihat kita, ini dosa yang amat besar. Wa rubbama ta'allaqa qalbuka bizalika fatahlika illam yarhamillahu ta'ala. Tengok. Apabila kita helak pandangan kita, apabila kita sengelai tengok benda hak tu halal, benda yang haram, benda yang tegar, kita sengelai, tu dosa besar weh. Kemudian kadang-kadang kita helak pandangan kita ni, wa rubbama, dan barangkali dan terkadangnya. Tengok weh. Ta'allaqa qalbuka, bergantunglah oleh hati engkau. Jadi bergantung hati engkau, bertambah hati engkau, bergantung hati engkau bidzalika, dengan dimakan itu, ai bizalika apa? Ai al-haramil ladzi ra'aitahu. Jadi apabila kita sengelai, kita tengok orang tino tak tudung aurah, orang tino bukakan dada, orang tino pakai seksi masalah, maka kita tengok sengelai, tengok ya. Kemudian kadang-kadangnya hati kita dok terikat, dok teringat kepada perkara yang haram hak kita tengok tu. Maya pa Allahu akbar, dok nampak le semaya. Tino tak ada. Tino kita tengok tak kelubung, seksi lagi pula buka dada, dok ingatlah hati. Dok terikat, tertamaklah hati, semaya pun tak ada ingat Allah, dok ingat benda tu. Kadang-kadang. Apabila terkadang hati engkau dok tertamakkan dengan demikian itu, fatahliku, maka binasalah engkau, maka rusaklah engkau apabila hati engkau dok terikat dan tertamak hati engkau dengan demikian itu. Kemudian kata binasa engkau tu, illam yarhamillahu ta'ala, jika tidak kasih saya dan tidak kasihani dikau tu oleh Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala tak kasihani, tak kasih saya pada engkau tu, maka ketika tu engkau saat ni binasa lah. Binasa kita tu, kita kena takut lah. Binasa kita boleh jadi belaka, kadang-kadang binasa sebab kita duk tengok perkara-perkara haram, maka tu hai binasa sebab hati kita duk terikat dengan benda-benda tu. Tengok. Walaqad ruwiya annal abda la yanzuru nazrata yanzuru fiha qalbuhu yanzalul adimu fid dibari fala yantafi'u bihi abada. Tengok. Wa falaqad ruwiya, dan maka hanya sungguhnya. Dah. Jika kata salam babo kunti pai tuk cha hai raksa rok tang. Ba mai resirik mai. Tanya gi cari tok cha buba. Boleh ke tak boleh? Nanti uyak tagi kak. Boleh ke tak cari tok cha lewat buba. Tanya kan mari tanya tok cha. Salah. Nanti uyak tagi. Biar uyak tagi. Yang kata falaqad ruwiya annal abda, maka hanya sungguhnya diriwayat dan diceritakan al abda, orang hamba itu, orang hamba saat ni la yanzura, sesungguhnya meniliklah ia al abdu, tilik
An-nazrata sekali tilik. Orang panggil nazrata tu orang panggil masdar marrah. Kita pasal mana satu kali tilik dan satu kali pandai. Bos itu boleh tulis luar apa pandai. Yakni masdar marrah yang tunjuk di atas satu tilik ke satu pandai. La yang zura sesungguh meniliklah ia al-abdu. An-nazrata akan sebagai satu kali tilik ke dan pandai. Yan lalu fiha bersumaklah padanya pada an-nazrah. Jadi bersumak pada satu kali tilik, maka terkunci pada satu kali tilik dan pula maka tertutup pada sebab satu kali tilik itu. Yan ghalu fiha an ghalu bisa babiha, terkunci dan tersumak bisa babiha dengan sebabnya, sebab sekali an-nazrah ni qalbuhu oleh hatinya hati seorang hamba. Jadi apabila kita tilik benda tu pak, hati kita jadi sumak. Hati kita jadi katuk. Hati kita jadi koci kepada kebajikan, jadi malah wa ammah. Jadi koci malah ibadat pada Allah. Dengan sebab kita pergi tengok pada satu tilik ke ataupun satu pandang ni, jadi sumak hati, koci hati, tutup hati. Dengan sebab satu kali tilik ke. Lagu. Kama yanghalu al-adimu. Seperti mana tersumak ataupun terkoci oleh al-adimu, oleh kulit sebelum daripada samuk. Al-adim yakni kulit sebelum pada samuk. Fit dibak yakni sebelum pada samuk. Jadi kulit saat ni tu hak yang samuk. Kulit yang belum pada samuk saat ni. You buat bandingnya supaya kulit yang belum samuk apa? Wa al-jildu qabla an yudbar, yakni kulit yang sebelum daripada samuk saat itu. Fala yang tafi'u bihi, maka tidak boleh naf'alah ia kulit saat ni. Fala yang tafi'u, maka tidak boleh menaf'alah ia seorang bihi dengan dia, dengan al-adim saat ni, kulit yang belum sama ni, abadan selama-lama. Perak ni hati kita, kita tengokkan mata kita, kita tengok satu pandang ni. Lepas tu satu tilik ke. Apabila tilik benda tu pak, jadi sumak hati. Jadi koci hati. Tertutup hati. Jadi malahnya nak semaya. Malahnya nak ibadat. Dulu rajin ibadat, rajin semaya, rajin baca Quran. Tapi kita tengok satu tilik ke. Jadi koci hati, malah nak semaya. Supaya awak bandingnya sini dia kata, supaya kulit yang tersumak. Kulit yang sumak, kulit yang belum samuk. Tu dek. Maka tidak boleh naf'at kau tu kulit belum samuk, kulit ular. Kulit ular. Misalnya binatang ni tak halal dimakan. Supaya kita tahu kulit ular. Ataupun kita tahu kulit gapo. Kulit bewok masalah. Kulit ular apa ni orang benda tak boleh makan. Maka orang panggil kulit yang kita nak terima, nak ambil guna tak boleh. Adapun kulit kambing, ya tu ya halal dah. Sebab orang panggil binatang yang boleh dimakan, maka kita semula, maka kulit dia tu halal dengan sebab mulihkan tuas, mulihkan kambing itu. Tak ada kena samuk tu kambing tu. Adapun kulit kita kena samuk ke apa? Kulit ular dia mana buat baik, kulit ular sawa. Maka kulit ular sawa tu boleh ke tak kita nak buat baik? Sebab kata boleh, tapi kita kena samuk lu, kena buat tubik lenel-lenel je tu. Ambil dan pelah, ambil gotu dan samuk dia, ataupun kita gena dulu kulit kriek dah. We tubik kalau dia, patut kita jemur. Habis dah leneh. Tapi kulit tu hak belum daripada kita samuk, kulit tu tak ada naf'at apa-apa. Jadi tak ada berguna apa-apa, nak pakai apa tak boleh. Buat baik bos dalam kocek kita, tak boleh najis. Tak ada naf'at. Hati seorang, apabila dia sumak dengan satu pandang ni, maka hati ni tak ada faedah apa weh. Nak ibadat pun tak boleh, semaya, malah, baca Quran. Sebab sumak koci dengan sebab tengok pandang ni. Tak ada faedah apa. Supaya kulit saat ni. Bila kita tak ada samuk, makna nak guna wak baik pun tak boleh, nak wak baik pakai pun tak boleh, nak wak pakai makhuf pun tak boleh, nak wak gapo pun tak boleh. Tak supaya juga hati seorang apabila dia sumak dengan benda-benda maksiat. Wa in kana mubahan, dan jika adalah kulit itu mubahan, diperharus akan dia, akan kulit diharuhkan akan dia. Diharuhkan akan dia sekat tu dulu. Farubba yashtagilu qalbuka bihi. Dia mau tanya boleh kedak nak gi fubak di Jogja masuk dalam wak lah ketik. Boleh kedak. Ya ta sababa kunti pai hatuk cha. Hai raksa rok tang bab mai.
Masalah lagi cari tok ca tu tak berdosa, tak berdosa. Ya lagu ni ya, misalnya lagu. Ya masalah kalau kita sakit bek ning, sakit bek kena kenak, sakit kena panggil, kena sihir, kena apa ni. Ya nak pergi hospital ya tak pergi. Ya tak pergi kok tu kadang-kadang pergi pun pergi cek ubih dah. Oh maka tak temu penyakit. Penyakit sana itu maka panggil dah pergi cari bomo kapung. Lepas tu cari bomo kapung kalau orang Islam dia bunyi tak teruk, pergi cari babo dia tak teruk tapi kalau buat kata dia cari orang siye, dia cari tok ca. Oh berat weh. Ha bunyi berat. Lingung kita tak biasa dengan apa tu dia bunyi berat. Depa bila bunyi berat tu dia tak ada syirik lagi. Dengan orang siye ke dengan orang Islam ke dia syirik apabila kita pergi pegang tok bomo tu lah wilayah. Tok bomo tu lah bijak, tok bomo tu lah wilayah nyakit kau. Tak ada kira siye ke Melayu kalau kita pegang dengan tok bomo tu hilang syirik ketika tu. Adapun kita pubat dengan bomo siye tapi kita tak ada pegang tok bomo saat ni tu hingga tapi kita tak asbab bagi dia tu hai hilang. Hak tu tak ada jadi syirik. Wi faham molek. Kita pubat dah bomo kampung Melayu ni habis dah dalam 3 wilayah babo tu babo ni tak ada jalan cuba pergi cek tengoklah kita pergi masuk jumpa dengan tok ca kalau nak boleh ukah. Pergi masuk dalam tetapi tempat tak comel nak masuk dalam wak, tak comel keji bagi kita nak masuk dalam wak, tapi belana duk masuk gin minta kau tok ca apa belana. Duk minta ubat tu, ubat mutih, ubat gapo masuk kau tok ca belana kau cepat. Tapi bon lagi pubat ni jadi masalah, tak masalah. Kalau tak ada habis jalan dah dunia ni, dalam kawasan ni tak ada dah bomo kita kata, pergi cari cari jumpa tok ca tahu mana tu nak wi ke dia. Bukan ya wi Allah tapi dengan sebab ya. Orang panggil musabab dengan dia. Nyakit kita tersabab hingga dengan dia. Kita pergi lagu tu tak ada masalah. Tak ada jadi syirik. Syirik kenapa buku syirik apa? Syirik ni kita pergi sebab kita makan ubat parah. Hingga sakit orang. Oh ubat ni jadi wi hingga. Syirik kata sebab kata ubat wi hingga. Masalah ubat tu sebab ya wi hingga. Tapi hakikat Allah Taala. Pak musannif kata dah wa indan lil abdi kasbun kullifa walakin lam yu'athifa. Sisi kami ahli sunnah wal jamaah usaha ikhtiar cari jalan perubah tapi hakikat yang memberi kesan Allah Subhanahu wa taala bihi walakin lam yu'athid. Semua bomo semua ubat tak ada wi kesan, yang wi kesan Allah taala je. Tu ya. Lebih kurang nak jawab apa dia mau tanya boleh ke tak cari tu. Tapi boleh cari babo lah dulu deh. Bolehnya begitulah. Cari tok guru dulu deh. Banyaklah moh kita lah ni. Banyak supaya dengan Malaysia agak banyak. Kenak ni banyak lah ni. Moh kita banyak orang beriman lah ni. Kok mana tahu. Jadi tak sepatutlah duk panggil serami Mekah. Moh kita ni panggil serami Mekah taning ni. Tapi lah ni jadi serami pun tak tahu. Sehir kok tu, sehir kok ni, sehir kok tu mengenak deh. Masya Allah. Banyak sangat-sangat mengenak ni deh. Tapi kena berjelas lah masa ia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Itu dia. Yusabbitullahu alladhi. Ya kata malatu ya kata wa mathalu kalimat khabithatin kasyaratin khabisah ujutussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Maka diperbanding kelimuh yang keji. Perkata yang misalnya dia kata pokok kayu ni lah Tuhan dia. Dia bersemua dia ada dia minta pada pokok kayu. Pokok kayu yang keramat, pokok kayu saksi ni. Minta lah wiyad jaya, minta kaya. Maka kelimah yang minta pada pokok kayu terdapat kalimatul kufri. Kelimah tu sangat-sangat huduhnya. Kelimah tu sangat-sangat cemannya. Juga pokok kayu yang pahit. Yang huduh mana? Pahit di segi rasa. Kamar dia pokok kayu ni, dia kata, ujutusat, ustilat. Dicabut akan min fawqil ardi, daripada pihak atas, daripada bumi. Makna pokok kayu pesel ni dia tak ada tunyai. Cuba demo tengok batai woli. Tunyai tak ada. Tak jadi macamnya. Pokok tak jadi macamnya pokoknya. Makna kata tunyai tu orang panggil tak ada dalai di dalam bumi. Mana duduk atas-atas akal pun duduk nampak. Kita jemput cah naik dah weh. Pokok kayu ni orang panggil pokok kayu yang tidak bertunyai, yang tidak bertetap, tak ada mustaqim, tak ada istiqrar. Supaya juga kelima-kelima yang tak molek ni, ya tak ada, tak petunyai tak ada, supaya terkelima. La ilaha illallah. Mana tunyai dia? Mana humi? Di dalam hati bagi orang mukmin. Ada pun masalah kelima Yahudah, ya Allah gitu. Dia tak ada.
Tunye ya dalam hati orang mukmin tak ada. Dalam siapa dia pun orang panggil kelimah yang tak betul, kelimah tak benar, ya tunye ya tak ada bersakut pak di dalam hati orang mukmin. Sebab tu orang panggil la sabatalaha. Tidak jenis ketetapan baginya, tak ada tunye bagi dia. Ada tak? Tak ada. Kelimah pasal karut-karut tak ada. Kita pergi sembah tengah-tengah tu dah. Pergi puja ikat kain kuning, kain merah tak pedih ke apa. Di dalam ke apa? Di tepi-tepi pokok kayu besar, ya pergi sembah. Sembah. Dia kata pokok kayu, kayu keramat pokok taksik ni, minta Allah wiku ni berjaya, minta Allah aku boleh bo, minta Allah aku boleh duit. Ya gitu dengan lagu tu. Hei, lagu ni tak ada molek lah. Baduh nak ayat so lagi. Supaya fok-fok kita duk main pelak-pelak tu. Duk main pelak-pelak tu. Main pelak-pelak kita syirik dengan Allah Ta'ala tu. Kadang-kadang puja Allah. Ni ialah kau. Kadang-kadang puja harta raya. Kadang-kadang puja kan masa Allah hatu tanah. Lepas tu kena faham molek ni. Orang tua-tua kita setengah banyak pesaka-pesaka pe sini banyak. Pesaka-pesaka pe sini hala ni ramai. Pesaka pe sini hatu haraya pun ramai. Pesaka-pesaka pe sini hatu nak kerak pun ramai. Orang duduk di kawasan ni baru ni muhya ni muhya, balik ni muhya. Itu ya perak. Payah tahu kawan tak gana nak kita teriak nak malai ya. Teriak ya kata. Besar lah tuan mata ya tahu hey mu igat-igat telak nak kerak mu jangan masuk lah mu. Ya nak igat guna nak kerak ni nak igat. Ya duk menayek. Ya mana lemah juga. Tu lah lemah juga. Dia budak kan nampak lah. Budak ini ayat tak boleh. Ya nampak pasal mata belalak. Tengok nampak bertanduk. Kata teriak lah budak ni. Sebab tu bagi fok-fok duk main bet ni lah. Duk main puja nak kerak. Duk main puja hatu raya. Lepas tu orang puja dia mengena peheh. Kadang dia pakai liling pakai telur. Dia tak boleh fok pakai telur. Pakai liling. Fok ni puja hatu lalu dah. Dengan molek. Kalau orang tok guru, orang alim ulama, dia tak main bet tu. Dia tak main. Dia tak main pesing puja, pesing tok liling, tok telur tu, dia tak main. Orang tok guru juga dia perasak mi dalam bilik, dia pusmu kan minyak-minyak bau, lepas tu dia buat amal ibadat dengan Allah. Dia tak ada pesing tok telur, tok kain putih, pula tok benda putih, hak ni pesing sobat ngajing, sobat ngatu. Kamu dia duk puja dia. Misalnya buat pagar umur ni. Dia pagar umur dah. Misal orang tua kita duk panah banyak kalau ni. Ni royak panah muh kita letan yala ni. Panah banyak lah ni orang tua kita zaman dulu dia pagar dia tahu situ dia orang tua dia pagar kampung. Pas pagar kampung orang tua kita pagar beg anak. Dia pagar bah tu kita tak tahu orang tua kita pagar dulu. Dia pagar bah dia tanya soal kata ayah dia mau buat beg mana dulu. Dia kata ada got stiker ayah mau buat tu. Dia ambil liling, lepas tu dia ambil tut, lepas tu dia ambil telur, lepas tu ambil benih putih, lepas tu dia mulai kat ayah seekor, ambil darah tu tak situ. Boleh purung. Gapo tu? Ini orang panggil pujaan. Ini orang panggil syirik dengan Allah. Kamar dia kata, ya kecek hatu tanah. Misalnya jing tanah. Ya kecek hatu tanah, kecek di situ. Dia kata, aku minta mung tolong jaga kawasan ni. Ni, dia ikat tali ni. Mu jaga ni kawasan ikat tali semua ni minta mu jaga. Aku puja mung dan aku puji. Aku bersahabat dengan mung. Lagi pula minta mu jagalah anak cucu yang ada di dalam ni. Aku nak pergi makan ke muti setahun sekali tu. Nak pergi pala ikan, nak pergi pala ayah ke kambing ke ikutlah pada mung. Dia berjanji tu. Setahun 3 kali. Dia berjanji. Bos siapa tahun, siapa musim. Dia pergi bagi tu tak situ. Bos 2, 3, 4 bulan dia pergi pula situ. Bos dia mati. Ni orang tua mati. Bawa orang tua mati, nak cucu tak ada siapa dia tahu dah weh. Anak cucu tak ada siapa dia tahu kata cek main beg mana. Ya apa dah. Lepas cek dia pun mati pergi si kodoh dah. Bawa lama-lama kodoh punya kata nak tah palah tu. Duk sakit tak mau hingga. Sakit tak mau hingga. Pergi hospital tak ada penyakit. Darah tinggi pun tak ada. Manis pun tak ada. Tiba cik mari pesaka. Pesaka apa? Ni pesaka tok nenek dah buat ni. Sebab tu nenek ia ada berjanji sini kata nak pergi makan telur, makan poles 3 kali ni. Kena perhati molek tu. Jangan duk bercampur ikut dia akidah kita, bercampur ikut dia nama rusak, nama kita tak sedar tu bimbel tak sedar kita tu. Banyak kita duk main di hari ni. Kadang-kadang duk main tu tak khabar. Lepas tu fuak tua-tua lah ni. Hak pesing duk mari, pesing setok kaki, senyoh kaki, lepas tu jadi biru, tupuk-tupuk lah tubuh, boleh cek kata orang tua ni ada wa amma ilmu dunia. Wa amma ilmu sarak, wa amma ilmu ilmu ni, banyak tu. Kena perhati molek. Gi fubak kata, gi dek mata kena kenak kat orang. Gi situ demo kata ya tuak kenak, demo tepi rumah mu tengok kecek dak ngamu. Gi dok lepas demo kata, hakikat baris ya diri ya duk buat amal. Ya duk buat amal.
Lepas tu rumah tu. Orang ni kita kenal kat tapi tak seroy seorang mana. Satu hari ya tu masuk aboy sekali orang ni mati dah, baru mati dah sehari dua. Payah tu mari kata bab tolong mari mik nah duit boleh 2,000 ni nak kerak babo. Tapi kita pelik dulu dah masa duk ngaji mula abang mik lagi. Ya kecek dua suara. Perak kecek dah. Kecek perita mana ni? Teng sepuak alai buyung. Ya kecek kita mana ni? Pasal lagi suara kasar. Lepas tu orang dua suara ni kita perhati tak. Orang ni ya ada ilmu pelik. Pas hari dua kita jalan semua kita jumpa kawan kita, ya tadi motor mati tapi mati lah woi. Ya sedung, ya serebai tu baik tah batah tau lo, tak ada ngak orang duk ngajak gapo je ni. Sebab amalan yang diterima tak kena terima amalan untuk pakai tubuh. Nah, lepas tu jadi tak kena cara. Kita takut ni kena tengok molek kita kawan kakak itu ada ilmu pasal ni kena ni tu dia mari ukan tolak sendiri. Kalau tak tolak, bagi tu tak cabut pada diri dia. Tu nak royak tu kelimah je duk. Tu kelimah tu molek tak? Kufur tu. Hei, ni, jing, kawan sobat dengan demo dah. Ayo kecek. Jing tu nama apa? Dia kok dia nak tak apa? Kawan sobat dengan demo, lepas tu dia minta demo tu jagalah anak cucu kawan duk likungin ni. Lepas tu kalau dia nak curi pun tak boleh masuk nampak kawan ke gana kecek. Kawan nak jamu demo makan demo setahun 3 kali. Telur masak, telur merah, makan dada, nak makan pulut putih kuning, ayam panggil, masalah. Tu jelah tu. Tu kelimah kufur tu. Nak misal bila nampak tu. Malaha min qarat nah, Furqan bala. Gapo tidak ada baginya bagi bombing ataupun bagi gapo bagi syajaratin khabisatin. Yakni pokok kayu keji ataupun pokok kayu udah yang dikata kelimah yang kufur ni malaha tidak ada baginya min qarat apa tidak ada ketetapan mustaqirin akal dia tidak bertunyeh akal dia tak ada masuk dalam patak bombing wasabatin dan ketetapan kadzalika kalimatul kufri kadza ay ka syajaratin khabisatin la sabata laha wa mutlawala tu kata situ. Kadzalika seperti dimakan itu aika syajaratin khabisatin seperti pokok kayu yang huduh yang keji adanya akal di dalam bombing ni. Tu dia orang panggil syajaratin khabisatin ai la sabatalaha min qarar tidak ada baginya daripada apa ni kalimatul kufri kelimah kekufuran la sabatalaha tidak dan tegak ketetapan baginya bagi kalimatul kufri ataupun kalimatun khabisah ni. Tidak ada ketetapan baginya bagi kalimatin khabisah ataupun kalimatil kufri. Wala tidak bercabai, tak cabai kelimah ni. Kelimah huduh ni orang panggil hacu, ya menewa deh. Ya naye tapi orang panggil akar dia pun tak dan dahir dia pun tak ada. Wala barakata dan tak ada jenis berkat nah, tak ada berkat. Sebab tu kalau Indonesia ya ada juga wahai tengok klik Indonesia hak menayen ke apa. Ya ada di Indonesia ada ilmu putih, ilmu hitam. Kalau wali sungai, wali sembilan tu orang panggil pakai ilmu putih dan cahaya putih. Boleh terubah, boleh apa juga. Ni fak ni boleh terubah, boleh menayen. Lepas tu daripada fak pakai ilmu hitam. Dia boleh terubah juga dengan jin kat ni. Lepas tu ilmu hak sakit lagi di Indonesia ilmu hitam, dia kena berzina dengan adik banyak. Salah ni. Ya kau zina, kau karuk, ya ngamuk, ya ngapa ni, ya ilmu ya kau sakit, kau tinggi. Ilmu jahat lah, ilmu jahat. Sebab tu ada orang Indonesia ni, orang panggil guna kuat lah ni, dikatakan santau. Santau ni tak sangat. Apa boleh siu, tu dia pun duduk di sana. Mula-mula jadi lek nunung ke apa? Nah, mutah, tubik darah, tubik jarum, tubik paku. Dia siu sini, kadang dia kecek pun, hello, assalamualaikum. Ya girah, benar tu syok. Dengan udara lu dah. Dia kena orang yang tepung tu. Ni. Nak kata pujaan demo tu tinggi. Tengok. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabiti. Menetap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meneguh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allazina amanu. Akan orang-orang yang beriman mereka itu. Allah Ta'ala menetapkan orang beriman dengan Allah. Orang percaya dengan Allah, Allah Ta'ala menetap bil qawl thabiti dengan perkataan yang bertunjang ia, perkataan yang tetap ia, perkataan yang teguh ia, yang kemah ia.
Jadi Allah Subhanahu wa taala, orang beriman ni orang panggil kemah dengan kalimah yang sabit. Kemah dengan perkataan sabit. Mana kalimah yang sabit ni? Ataupun perkataan yang sabit, perkataan yang ada tunyai, perkataan yang tegak, perkataan yang ni wa hiya al-qaulu tsabitu, perkataan yang sabit yang tegak ni kalimatut tauhid, ialah kalimah tauhid. Mana kalimah tauhid? Kalimah masa kepada Allah. Mana? La ilaha illallah. Ada. Sebab tu orang kata la ilaha illallah, dia kata dengan istiqrarnya, dia kata dengan ikhlasnya, dia kata hari-harinya, dia istiqamah dengan Allah. Orang ni Allah Taala wi hati dia tenang, dia wasa tenang, walaupun tak ada nampak kemah, walaupun duit tak gelesah, tak gelusah genyuh. Tak nampak serabut kerana kalimah ni ada di dalam hatinya. Dia di dalam hati orang mukmin, maka orang mukmin pun dapat puasa tegak dan tetap walaupun duit tak ada, dia pergi kemah dengan Allah dengan sebab kalimah la ilaha illallah. Semua tarekat semua dia tak tinggal la ilaha illallah. Marilah tarekat Naqsyabandi, marilah tarekat Ahmadiyah, marilah tarekat Qadiriyah, marilah tarekat Ar-Rifai, marilah tarekat gapo lagi Abdul Qadir Al-Jailani, semua ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun mula Fatihah ayat kursi amanah rasul, mula la ilaha illallah wahdahu syarikalah, tapi hujungnya dengan la ilaha illallah, kerana kalimah ni dikatakan kalimatun thayyibah, habis tunyangnya di orang mukmin. Faham molek tu? Deh. Orang panggil tunyai ya duk dalam hati orang mukmin. Tu duk dalam hati mukmin. Tengok. Kemudian perkataan sabit tu yang menetap dalam hati orang mukmin dengan perkataan sabit ni. Fil hayatid dunya. Di dalam harga apa? Dalam kehidupan Allah Ta'ala tetapnya orang mukmin dengan perkataan yang sabit la ilaha illallah di dalam hidup pada dunia ni. Hidup pada dunia. Orang kata la ilaha illallah. Boleh tu. Orang kata la ilaha illallah. Boleh pergi Mekah sekelip mata. Orang kata la ilaha illallah. Boleh jalan tak air. Orang kata la ilaha illallah. Nak ganggu ya tak boleh. Orang kata la ilaha illallah. Allah Ta'ala jadi orang putih terbang nak di atas arasy ilahi. Ni kelebihan dia. Dalam hidup pada dunia. Wa fil akhirati, dan akhirat orang panggil lebihnya. Tengok. Ai fil qabri. Tu mana fil akhirah? Fil qabri. Dalam kubur. Tengok. Lima yas'aluhumul malakani. Kerana barang, kerana hadis. Yas'aluhum. Menanyo akan mereka itu akan allazina amanu. Yakni tanya orang-orang beriman. Allah Ta'ala menetap mereka itu dengan yang sabit. Dengan kaulis sabit. Dengan perkataan sabit la ilaha illallah. Tanya mereka itu al-malakan oleh dua malaikat dalam kubur. Yakni Munkar dan Nakir. Faham tak? Nakir bukan orang tulah nah. Munkar satu malaikat dan Nakir satu malaikat. Menanya itu di dalam kubur oleh dua malaikat. Tanya bihim daripada Tuhan mereka itu, Tuhan bagi allazina amanu. Ataupun bagi annas. Malaikat tanya an rabbin, dia tanya nak man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Malaikat tanya dah man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Dia tanya daripada Tuhan wa dinihim, dan dia tanya daripada agama mereka. Nak madinu, apa agama engkau? Nabiyihim, tanya daripada nabi mereka itu. Duk dalam kubur ni fok-fok beriman ya Allah Ta'ala boleh kata semua dia ni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kata gitu. Kata gitu semenjak daripada hidup apa mati, duk lagu tu lah dia. Pas maya kata la ilaha illallah. Aku masuk la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Kurang. Malah-malah pok ni weh. Semalam-malam pas maya kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hidupan dunia ya berbahagia, hidupan akhirat bahagia. Malaikat tanya ya daripada Tuhan mereka, daripada agama mereka, daripada nabi mereka. Fayujibu, maka menjawab mereka itu allazina amanu. Ya jawab daripada soal dan pertanyaan malaikat bisawab, dengan betulnya. Ya jawab malaikat tu dengan betul. Malaikat tanya lah, man rabbuka, siapa
engkau sianung, hei Abdullah? Dia jawab, Allahu. Dia jawab. Okey, jawablah soalan kita masuk dalam bilik peresa. Bilik peresa tanya, man huwal khaliq? Siapakah yang menjadi? Kita jawablah soalan. Jawabnya, Allah Ta'ala. Kena tak? Dia tanya soalan dalam bilik peresa tu, man huwal khaliq? Wa man huwal mudabbir? Wa man huwal malik? Siapa yang menjadi? Siapa yang mudabbir? Yang ada atur alam ni? Kita jawab, huwa, iya, Allahul wahid. Ialah Allah Ta'ala yang tunggal. Betul tak betul? Malaikat tanya orang beriman dalam kubur, man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Malaikat muka nak tanya. Dia jawab, Allah. Dia jawab. Bagi orang beriman jawab, Allah. Wa madinuka? Dan apakah agama engkau yang mati? Dia jawab, al-Islam. Agama kami. Islam agama kami. Lepas dia tanya, wa man nabiyyuka? Siapa nabi engkau? Huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kitabuka? Dan apakah kita engkau duk baca? Al-Qur'anu, ialah Quran. Wa ma ikhwanuka? Dan siapa dan apa? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara engkau? Al-Muslimun, ialah orang Islam. Orang yang berjawabkan kepada munkar nakir. Tapi orang tak berimeh, tak semaya, tak gapo akhirat esok, dia nak jawab tak boleh. Mana suara malaikat munkar nakir ni? Man rabbuka? Dia kata apa bunyi? Oh, bunyi dah. Dia kata man rabbuka, tapi suara tu guru. Man rabbuka? Fine. Yang nak jawab? Mak celuk masuk 70 star. Malaikat tolak klik mula. Nabi yuka, tapi suara bunyi. Bye. Ni. Sebab apa? Sebab dia tutah dunia, dia tak semaya. Baca Quran, dia tak biasa kata la ilaha illallah. Sebab tu dalam kubur dia sangat-sangat azab. Sebab tu kita jaga, kita boleh jaga wibat. Kama hadisis sahih, kama seperti barang, seperti hadis. Sabata fi hadisis syaikhaini, di dalam hadis bagi dua tok syekh, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Itu. Kama fi hadisis syaikhaini, di mana sabit pada dua hadis bagi dua tok syekh, dua Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa yudillullahu zalimin, dan menyesat oleh Allah molek. Wa yudillullah, dan menyesat oleh Allah az-zalimin, akan orang-orang yang zalim. Mereka itu siapa dia orang zalim? Al-kuffari, ialah kena pada orang-orang kafir. Allah Ta'ala menyesat mereka. Fala yahtadu, maka tidak dapat hidayat mereka itu, tidak dapat pertunjuk mereka itu. Tidak dapat pertunjuk lil jawab, bagi jawapan muka nakir. Nak jawab tak boleh weh. Jawab bisawab, tak ada hidayat daripada Allah. Allah tak wi pertunjuk pada orang kafir, orang zalim. Dia nak jawab malaikat nakir, jadi tak kena, tak betul, sebab Allah Ta'ala tak hidayat pada dia. Bahkan kata nak, bal yaquluna, bahkan berkata mereka itu al-kufar ataupun al-zalimu, yang kata nak, la nadri, kami tak tahu, kami tak reti. Malaikat tanya, man rabbuka? La nadri, la adri, ku tak tahu malaikat. Lopai weh. Bilik perasa tanya siapa dia khalik? Tak tahu, ustaz jawab situ, la adri. Apa boleh makanan tak? Soalan mari, man huwa khaliq? Siapa yang menjadikan ini? Ya jawab le soalan, jawab la a'lamu zalika, aku tak tahu di mana itu ya ustaz. Kada ada sang-sang kita denung dah. Kau masa duk ngaji dulu dia pergi jawab nak jawab bahasa Jawi. Tulis saja Jawi. Ustaz tahu jawab apa ni, dia tahu nak jawab apa, dia tak reti, dia tak faham soalan. Dia jawab saja Jawi, tulis saja. Maka jika kalau kuduk pernah duduk di asrama makan duit tarak ni, dia jawab. Dia tulis saja Jawi. Kalau aku makan banyak, duit parak duduk sini. Kalau aku makan kurang sikit, duit kurang sikit. Tapi ayah aku dah hantar anak bulan, pun tak tahu nampak supaya bahasa Arab. Tapi gapo je duk kata. Lepas ni tanya, mu tulis apa? Aku tulis kot dia. Kalau aku duduk sini makan banyak, duit parak. Makan sikit, duit kurang. Dia nak hantar kertas kosong, dah ke ustaz tengok jadi malu. Tulis juga bahasa Jawi. Tapak aku, yang ni ana arar itu, kitabatahu, aku tengok dia tu mislul seumpamanya kelima-kelima Arab, tapi laisa bukan, alaisa bukan, dia kata. Lepas tu lurah pun ni pun jawab al-lughatul malawiyah, lurah Melayuwi ustaz. Gitu apa aku duk tengok kaca tengok tak faham lah apa.
Deh tengok. Wa yaf'alullahu ma yasha' dan perbuatlah ia Allah Taala akan barang yang Tuhan kehendak. Tuhan buat aja kehendak. Tengok ha sini. Kamar dia tengok syarat ayat. Tanyakan orang-orang tengok. Allazina amanu bil qawli tsabit. Yakni Allah Taala dan meneguh kepada orang-orang beriman dengan perkataan yang sabit. Perkataan yang tak, perkataan yang teguh, ada tuminya, ada tunyenya, ada tunahnya di dalam hati orang-orang beriman. Kamar dia benda akan duduk dalam hati orang mukmin siapa masa. Benda ni berguna di dunia, berguna di akhirat. Ya kata di dunia, maka hasil yang masuk syurga di akhirat. Dengan kalimah yang sabit ini apa dia? Yusabbitullahu allazina amanu bil qawlil haqqi ras. Yakni Allah Subhanahu wa taala jadi ke dalam hati-hati orang mukmin bil qawlil haqqi rasik, dengan perkataan benar yang hak. Kata ni benar. Kata ni dikata kalimat thayyibah, kalimah yang terbaik. Lagi pula kata ni benar. Lagi ar-rasikhi, yang tak dan teguhlah ia ke dalam hati bagi orang mukmin. Nah, ya kalimatut tauhid la ilaha illallah ataupun kalimatu ataupun al-qaulul haqq rasikh ni kalimah gawa syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini dikatakan perkataan yang benar, yang tegak, yang teguh, yang rasikh. Lagi pula katanya wa ma jaa bihi al-haq, dan barang yang buat datanglah ya Rasulullah Nabi dengan dia barang Nabi warid pada ga minad dinil haqqi, daripada agama benar. Mana agama benar? Ialah al-Islam ni. Agama yang benar dikatakan al-Islam. Islam ni dikata agama benar. Al-Islam dikatakan ad-dinul qawim, agama yang betul. Islam ni juga dikata ad-dinul hanif, agama yang bersih dan agama yang cuci. Ni jangan molek. Banyak orang panggil agama ni al-hanif, agama yang cuci, agama yang bersih. Kata agama Islam dinun nizam, agama yang ada pelaturan. Agama Islam apa nama? Apa agama Islam? Dinun nizam. Dan agama Islam dinun yusrin, agama yang mudah. Banyak nama-nama agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman dengan kata yang benar ialah syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, yakni barang yang dibuat datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada agama yang benar, syariat yang benar. Syariah ini la tungsakhu, tidak dinasah siapa ke bila-bila, siapa hari kiamat weh. Lagi yusabbituhumullahu fil hayati dunia, menyabit, menetap akan mereka itu orang beriman oleh Allah di dalam kehidupan dunia. Apabila siapa dia beriman asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, dia pegang dengan syariat Islam, orang ni Allah Taala wi tetap, wi tegak, wi tekung di dalam kehidupannya. Tak serabut, nampak tak gelerah. Wa inda mamatihim, dan di sisi mati mereka itu, mati bagi orang-orang beriman ni bil khatimatil hasanah fil qabri, dengan orang panggil kesudahan yang terelok. Orang panggil mati husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab terima Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allah khtim lana bi husnil khatimah. Wahai Allah, mati kami dengan kesudahan terbaik. Mana sudah yang baik? La ilaha illallah. Mati. Suk nyawa. Ni dia panggil mati yang terbaik. Ini kesudahan yang terbaik. Ini dia panggil husnul khatimah. Atau kesudahan yang terelak. Fil qabri, di dalam kuburnya. Inda su'ali malakaini, di sisi pertanyaan dua malaikat bihidayatihim, dengan Allah Ta'ala wi pertunjuk kepada mereka. Ilal jawabis, dia boleh jawab apa yang betul weh. Yudillullahu zalimi dan menyesat Allah Ta'ala daripada yang perkara betul, daripada jawab fid dunia wal akhirah. Dalam dunia dan akhirat sesak pun orang panggil binatang saat ni tu sesak jalan, binatang tak ada kemala, binatang tak ada tali hidung, sesak gi ikut dia, makan gokau demo, makan nak getah, sesak dah. Tahu tak cara, tu tak ada buah tali hidung, maka makan ikut dia. Wa yaf'alullahu ma yasha min taufiqil iman. Dan Allah Ta'ala memperbuatkan barang yang dia kanak daripada mentaufik, menerangkan hati orang beriman, maka Allah Ta'ala pasal dan bubuhkan iman dalamnya. Wajadalani ahlil kufri wa tughyan, dan Allah Ta'ala buat juga akan jadi perbalahan, permusuhan ahli kufur dan ahli-ahli ling. Maka soalan mungkin malakai ini, mungkin
fi qabrin dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka. Ni kita. Kalau kita tak ada hidayah daripada Allah, maka tak leh nak jawab, tak leh nak royak, maka sesak jawab pe, maka gelak dalam jawab pe. Orang-orang nah, kafir kata la adri la nadri, kami tak tahu malaikat. Apabila jawab kami tak tahu, maka pukul oleh muka naki. Buka peka pula. Kama dia kata wallahu a'lam hafizuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'ala muakhiri qada'in li syai'in min Ramadan. Jadi wajib di atas orang melewati nak qada dalam tahun tula tu dia tak ada qada. Tapi kalau dia ada qada, mana dia tak kena bayar dah, dia tak kena bayar fidyah. Mana kata dalam tahun tula tu nak tak qada tak ada melewat pas tahun depan. Misalnya tahun ni dia perlu tinggal puasa tahun puasa ni, lepas ni dia tak ada puasa 3-4 hari sebab dia bersafir masalah. Ataupun dia tak agak, ataupun sekalian puasa tak agak dah buka puasa. Maka di dalam tahun tula ni tak ada qada. Maka masuk pula Ramadan tahun baru lagi nak puasa. Maka tak ada nak qada we tinggal 5 hari ni. Lepas tu lepas pada puasa, lepas dah raya, ia pun niat kan? Niat puasa ni tu selalu dah. Dia niat saja aku puasa qada. Lepas tu kalau puasa ni, kalau dia niat qada boleh ke tak sunat puasa ni? Ya kata, boleh qada, boleh sunat. Kalau niat puasa ni sekarang boleh sunat saya, tapi kita niat qada saja aku qada Ramadan kerana Allah. Dalam tu juga orang panggil masukkan sunat dalam tu. Lepas tu dia qada lepas puasa ni, melalui puasa ni, maka dia kena qada sehari, dia kena bayar secupak. Kalau dia ada qada letang tula, mana bagi dia tak ada kena bayarkan secupak gitu. Wa yajibu dan wajib dia muddun, ialah oleh tiap-tiap garam. Wa yajibu di atasnya di atas muakhir qada'in li syai'in min Ramadan, muddun oleh secupak. Likul sanatin, bagi tiap-tiap tahun, fayatakarraru, maka berulang-ulang ia mud satu cupak sani berulang, takarruris sinin, dengan sebab berulang-ulang tahun. Misalnya ya qadna luput puasa Ramadan pada tahun ni, dia qada dalam tahun tula, tahun dia tinggal tu, maka wajib dia kena qada, tapi tak ada kena bayar mud, tak ada kena bayar secupak. Tapi dalam tahun tula tak ada qada, masuk puasa baru pula, Ramadan baru pula, mana kata lepas pada puasa, dalam puasa ni dia qada. Amal dia yang qada, dia saat itu kena bayar secupak serta dia qada satu hari. Kamu dia dalam tahun yang pertama, dia nak qada tahun tula, dia siapa tahun kedua tak ada nak qada, siapa tahun tiga, tahun tiga tu kena bayar. Dia kena puasa sehari, dia kena bayar 2 cupak. Puasa sehari, qada kena bayar 2 cupak. Gi siapa tahun 3 tak ada nak qada lagi, kena puasa sehari, kena bayar 3 cupak. Berulang-ulangkan cupak itu mengikutkan masalah tahun tu berbilang. Kalau dia qada le tahun ni, hak tu tak ada kena bayar tak bayar cupak. Tapi orang panggil le tahun tula tak ada nak qada. Gi siapa tahun masuk Ramadan baru, dia qada lagi lepas Ramadan baru dia ada qada. Mandang tika ni satu serta qada satu hari. Faham tu? Tu orang panggil di atas kaum muktamadnya begitu. Wa kharaja bi qauli, dan keluar dengan perkataanku, yakni perkataan musannif, bila uzrin. Makna dia melewatkan dengan tak ada uzur. Bukan kerana sakit, bukan kerana musafir, tak ada uzur apa-apa weh. Dia tinggalkan puasa tu tak ada uzur apa-apa. Tak ada kerana musafir, bukan kerana tua, bukan kerana dia sakit dak. Iza kanat tiru bi uzrin, masalah keluar dengan kataku bila uzrin, barang oleh masalah. Iza kan takhir, apabila adalah terlewat dia saat ni qada li uzrin bi uzrin, dengan sebab uzur. Dia tu tahu dah kata dia tinggal puasa tahun ni tahun lepas marang, lepas tu dia tak ada qada lagi weh. Terlewatnya dengan sebab uzur. Mana uzur wak gambar rupa ka anistamarra, seperti berkekalan, safaruhu oleh safirnya, perjalanannya gi China, gi Korea, kan untuk cari barang ni, au maraduhu, ataupun sakit dia lah tahun ni, maka sakit ni berpanjang, siapa tak hilang, mari tahun ni pun tak hilang lagi, rapatnya puasa hak tahun baru pula. Makna lewatkan daripada qada, yakni kerana dia ada keuzuran, yakni panjangnya masalah safir dia, masalah sakit dia pun berpanjangnya, masa siapa tahun dulu pun duk sakit, mari tahun ni pun nak masuk tahun puasa baru dah, duk sakit lagi. Au irda'uha, ataupun menyusunya al-mar'ah, duk menyusu ila qabilin, ai ila ramadanin qabilin, gi siapa kepada Ramadan yang tahun depan.
Masalah tahun ni dok nyusu. Anak yang makan pek kuat dah. Makan pek kuat. Tahun je hak puasa lepas tu pun dok puasa anak pek kuat tinggal setengah-setengah. Dok anak puasa dah, anak puasa dah. Lepas dah puasa tu dok menyusu lagi. Menyusu pun tengah kuat weh. Menyusu budak ni Allah pelik sungguh. Sampai masuk Ramadan baru dok menyusu lagi. Tak ada nak qada. Ni dia panggil uzur. Fala syai'a alai, maka tidak jenis sesuatu tak wajib sesuatu alaihi ai ala alaihi di atasnya di atas asy-syakhsi ataupun alaihi ai alal mar'i, maka tidak jenis sesuatu di atasnya di atas asy-syakhsi di atas seorang allazi yata'akhkharu lahu al-qada, yang tertakhirlah baginya tu oleh qada saat ni tu. Tidak sesuatu mabakiyal uzru, bagi yang tertinggal dia akan bagi oleh uzur. Selama mana dia ada uzur, makna ketika tu kalau dia tinggal puasa hak talpah baru ni dia uzur sebab siapa masuk Ramadan baru. Masa lepas pada Ramadan qada, maka ketika tu dia tak ada kena bayar mutwih, tak ada kena bayar kan masalah fid. Tinggal mana kata dia tu tinggal uzur lama mana, selama itulah saat ni tu tak kena bayar mut. Siapa dia panggil tempat anak dia duk menyusu siapa tahun dah hadapi. Tahun ni menyusu dah, tak ada nak puasa dah 4-5 hari. Gi siapa tahun depan duk menyusu kuat lagi. Makna di atas organik bagaimana tinggal uzur, maka sekadar itulah Tuhan kepadanya. Wa in istamara, jika berkekal al-uzru sinin, beberapa tahun sekalipun bagi dia tak ada kena bayar mut. Tengok lagi ke atas kat dulu kan mereka tahu alam.